Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wahda. Sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan orang-orang yang beriman itu laki-laki dan perempuan, sebahagian mereka merupakan penolong, merupakan pembantu kepada sebahagian yang lain, dan mereka menyuruh kepada perkara ma'ruf dan mereka mencegah kepada perkara munkar. Sadaqallahul azim. Surah At-Taubah ayat 71. Terima kasih pengacara majlis dan amal yang dirahmati oleh Allah SWT dan seluruh barisan kepimpinan muslimin, adik-adik, ibu-ibu, bapa-bapa yang dirahmati oleh Allah sekalian. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita merakamkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dan masih memberikan kepada kita dengan nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah. Tuan-tuan sekalian, kita terus kepada tajuk perbincangan tentang akidah Islam ke alam Melayu, ke tanah Melayu, tuan-tuan sekalian. Baik, sebagaimana yang kita tahu bahawa moyang kita orang Melayu sebelum daripada beragama Islam, kita menganut fahaman Hinduism dan juga paganism. Hinduism, tuan-tuan sekalian, dan juga paganism. Paganism percaya pada roh dan semangat, percaya pada roh dan semangat. Dan saya rasa masih ada akar umbi berkaitan dengan agama paganism yang sedikit diamalkan oleh orang Melayu. Contohnya tuan-tuan, mandi safar, mandi kononnya mandi tolak bala atau tolak sial yang tidak ada kena-mengena pun dalam Islam. Tuan-tuan sekalian, baik, ataupun unsur Hinduism banyak juga dibawa dalam masyarakat kita. Contohnya kita nak sambut raya, ada malam 7 likur, 3 hari 7 malam 7 likur. Kita pasang pelita, pasang lampu, berias sebagainya, tuan-tuan sekalian. Sebenarnya kita sambut hari raya tak ada kena-mengena dengan cahaya, dengan lampu, dengan pelita, tuan-tuan. Itu asal daripada Hinduism. Mereka Deepavali. Deepavali bermaksud perayaan cahaya. Kita hari raya tak kena mengena, ini perayaan ibadah. Sebab itu kita lawan bersama imam, teman-teman kita, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa nasara 'abda wa 'azza jundah wa hazamal ahzaba wahda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuan-tuan sekalian, jadi banyak unsur-unsur Hinduism. Contoh kita, Melayu masih lagi kahwin dia bersanding, siap tabur-tabur berah lagi. Yang sepatut kita tabur pada ayam saja, tabur pada pengantin, tuan-tuan sekalian. Ini contoh. Baik, bagaimana Syed Abdul Aziz, Syed Abdul Aziz, ulama daripada Mekah, dia banyak version bagaimana Islam sampai ke tanah Melayu. Ada juga pandangan Snow Hagronje, Profesor Dr. Christian Snow Hagronje, seorang orientalis, mengatakan juga Islam yang datang daripada benua kecil India. Apatah lagi boleh dibuktikan dengan penggunaan kata nama hadapan tokoh pasti Maulana dan juga makhluk Maulana ni dia pengiktirafan pada sosok ulama di sebelah subkontinen ataupun di benua kecil India. Macam Maulana Alias, kalau di Pakistan yang tersuh Maulana Fazlur Rahman, ketua kepada Jamiat Ulama Pakistan Muttahidah Malik Al-Amal. Panjang cerita pula ni. Nak cerita macam sejarah nama hari tu, ada kata daripada Yaman. Kadang-kadang dilihat pada mazhab yang kita anuti. Lepas tu contoh pemakaian. Contoh disebut pada India sebab kita pakai kain pelekat. Orang Arab tak pakai pelekat. Melainkan, boleh saya sebut tak? SL18 sikit. Boleh? Terus tua semua dah. Saya pergi ke Syria. Syria, saya pakai pelekat semua wajib. Kawan-kawan pula, mana kau orang? Sebab apa kain pelekat ni bagi orang berkait untuk melakukan hubungan asmara suami isteri. Memang lepas tu kena tahu subculture masyarakat. Orang semua tengok kita pelik kan. Saya tengok jauh dia tak panjang. Kalau Ustaz Azli yang Pak Nazir memang jauh panjang Ustaz Taliban. Memang sebab Syria masa begitu masih dekat aman. Memang yang panjang ni orang kuat pun takut. Sebab apa? Rejim Bashar dia tangkap orang. Hafiz Al-Assad pun tangkap orang. Sebab ikhwan di Syria diharamkan. Dalam fasa 47 perlembagaan, siapa get involved dengan Muslim Brotherhood, hukuman bunuh. Mati tuan-tuan. Jadi masing-masing tak bolehlah menampilkan wajah Islamik pada mereka. Jadi semua tengok rupanya itulah adalah mereka pelekat daripada India, subkontinen, Bangla dia pakai pelekat, termasuk Arakan pun pakai pelekat. Baik, yang paling kuat
paling rajih sekali daripada tanah Arab. Sebab apa? Dia tukar kita punya keseluruhan budaya kita, termasuk diperkenalkan tulisan Jawi kita, dan juga banyak vocab kita ambil daripada bahasa Arab, sebahagian besar. Jadi yang paling kuatnya kata daripada Arab lah, itu Sayyid Abdul Aziz. Dan Sayyid Abdul Aziz dia Islamkan Raja Melaka dulu. Mengapa dia Islamkan Raja Melaka dulu? Tak Islamkan JKK Melaka kan? JPK, Jin Kacau Kampung kan? Dia Islamkan Raja Melaka mudah, sebab An-Nas ala dini mulukihim. Rakyat akan mengikuti agama pemimpin, agama kerajaan mereka. Inilah kaedah besar tuan-tuan. Dah nak ubah satu struktur masyarakat, tuan-tuan nak kena ambil atas pun satu hal lah. Dia sebenarnya daripada bawah kan, berat kerja dakwah tapi atas. Jangan sampai kita masuk satu tasawuf, politik tak penting, pemerintah tidak penting, imamah tidak penting. Ini satu kesilapan yang paling besar. Kita sebagai orang beriman. An-Nas ala dini mulukihim. Tuan-tuan buatlah kajian pas kerajaan Uthmaniyah. Pasal apa? Zaman Sulaiman Abdul Malik macam mana? Abdul Malik bin Marwan macam mana? Zaman Hajjaj bin Al-Qasasi macam mana? Umar Abdul Aziz tahun 99 Hijrah hingga tahun 101 Hijrah macam mana? Rakyat akan diorientasikan oleh apa? Oleh kepimpinan, oleh kerajaan. Kalau zaman Sulaiman Abdul Malik ni ada cukup nikah tuan-tuan. Nikah 4, lepas tu dia nak tambah, dia cakap seorang kahwin lagi, tuan-tuan sekalian. Akhirnya ayat pun cakap lah tentang hubungan asmara, tentang suami isteri, tentang menikah dan sebagainya. Tuan-tuan sekalian, kalau zaman Umar Abdul Aziz di pasar bercakap pasal puasa tak puasa hari ni, anak belajar dekat mana, tuan-tuan sekalian. Sebab apa? Sebab Umar Abdul Aziz membina takwa, membina istana akhirat dia. Jadi diorientasikan oleh rakyat, tuan-tuan sekalian. Jadi Raja Melaka masuk Islam, habis rakyat Melaka masuk Islam, termasuk tanah Jajah Melaka. Ingat soalan Raja Melaka kahwin Onan Kening. Onan Kening ini merupakan puteri kepada kerajaan Kelantan. Okey, dan Kelantan pun sekali. Ini version yang adalah tuan-tuan, dia sejarah ni dia tidak statik sebenarnya. Siapa jumpa penemuan baru dan dibuktikan primer, kita boleh guna. Ini sejarah kena faham gitu. Jadi dia banyak mazhab. Macam mana datang sesuatu sumber tersebut. Akhirnya Islam Melaka, tuan-tuan sekalian. Dan juga contoh, macam mana ulama-ulama ini mengambil peluang untuk mereka berdakwah kepada orang Melayu. Bangsa Melayu, tuan-tuan, memang bangsa terkenal yang kuat berhibur. Kena setujulah tuan-tuan. Bangsa Melayu kita memang bangsa yang kuat berhibur. Contoh yang empiris dibuktikan kajian tahun 2010, Nielsen satu konsultan antarabangsa buat kajian negara rakyat paling kuat berhibur. Sampling 500 buah negara. Negara kita utama yang ke-10 rakyat paling kuat berhibur. Masya-Allah tuan-tuan. Tuan tengoklah. Kalau kita buka majalah hiburan, URTV ke, tuan-tuan sekalian, Waria Pok ke, Mangga Mempelau semua tu. Banyak selection 500,000. Ustaz dia jual buat buku cetak 3,000 payah nak habis tuan-tuan. Memang payah tuan sekalian. Tapi hiburan, Mangga Mempelau semua ni 500,000 selection dia. Satu hal. Lepas tu tekan TV PAM keluar apa? Tuan-tuan, Akademi Fantasia. Tekan TV, Who Will Win. Tekan TV, 1 in Million. Tekan TV, tuan-tuan, idola bintang kecil. Kecil yang ni dah. Sampai tua, nak mati ada lagi. Kilauan emas. Daun kilau. Jadi kitaran kita penuh dengan berhibur. Tuan-tuan sekalian, ulama-ulama melihat kegilaan orang Melayu pada masa itu dengan berhiburan. Dan antaranya bercerita pelipur lara. Macam hikayat Awang Sulung Merah Muda. Maka ulama-ulama ni pun macam mana masukkan dengan unsur-unsur Islamiknya. Tuan-tuan, sebab hiburan masih ada ruang dalam Islam. Bukan kalau kita jadi orang yang betul-betul mutadayyin yang beragama tolak hiburan. Sebab apa? Allah jadikan kita, tuan-tuan sekalian, memang nak berhibur. Sebab itu zaman Nabi SAW, di pihak kafir Mekah ada penghibur dia. Nama An-Nadar bin Al-Harith. Ni akan menghibur kaum Mekah. Seronok Amr bin Syam, Abu Jahal, Abu Lahab tepuk tangan seronok. Sebab apa? Lirik dia menghina Nabi, menghina Islam. Maka di kalangan beriman dihadirkan penghibur Islam. Nama dia Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit, tuan-tuan sekalian. Maka muslimin dan muslimat sekalian sama di Madinah. Siapa dia penghibur kafir? Nama dia Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf orang Yahudi yang banyak dirinya menghina Nabi, menghina Islam. Sahabat-sahabat dah beri amaran, beri warning, jangan hina Rasulullah. Dia degil juga. Dia kelompok Yahudi yang kaya, dia bangsawan. Akhirnya Muhammad bin Muslimah, seorang pembantu Nabi, dengan 5 orang sahabat lain pergi ke kota Ka'ab bin Ashraf, panggil turun, dipancung di penggal leher. Sebab apa? Tuan-tuan sekalian, undang-undang Islam, siapa dihina Nabi, tak ada maaf. Memang hukuman bunuh. Mabaddala dinahu faqtuluh. Bahawa siapa yang murtad kepada agama itu adalah dibunuh. Berat hukuman hina Nabi ni, tuan-tuan. Baik. Siapa dia arti di Madinah? Nama dia Abdullah bin Abi Rawahab.
Abdullah bin Abi Rawah juga seorang sosok penting perjuangan Parlimen Jihad Islam yang mati syahid di medan perang Mu'tah tahun 8 Hijrah. Tadi kita semalam siapa dia? Zaid bin Harithah mati syahid sampai diganti oleh Ja'far At-Tayyar. Siapa Ja'far At-Tayyar? Saya cadang nanti dah grad dah kerja, tolong boleh nak Jordan. Pergi dekat mana, dekat Mu'tah, kubur para sahabat, medan pertemuan. Ambil, kita akan mengaji sirah seronok, kita berjalan. Kita dah dapat ibrah, dapat dah. Oh, saya dah belajar ni medan Mu'tah, perangnya macam mana. Panglima yang kedua Ja'far bin Abu Talib, yang juga saudara sesuai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tangan kanan pegang pali Islam, dia letak musuh, disambar kaki kena tetap, dikepik pada paha, kena tetap, jatuh tersungkur bawah kuda. Seorang sahabat menunggu beri air pada Ja'far, nak suruh dia minum. So dapat hilangkan. Orang kalau tu pada baik dahaga sangat. Dia tak ada minum, dia kata apa demi Allah, aku hanya ingin minum berbuka puasa di hadapan Allah Subhanahu Taala. Mana dia puasa. Perang Mu'tah bulan Jamal Awal atau dari bulan Jamal Akhir. Boleh puasa sunat. Kita penjual Islam kalau tak puasa Isnin Khamis masa belajar, tuan-tuan jangan mimpi. Tak ada. Kita ni nak boleh puasa zaman kerja Isnin Khamis. Cubalah wahai pendakwa sekalian. Antum semua Isnin Khamis tolong puasa dalam Islam. Bayangkan sahabat tadi, umur pemuda, umur berapa Ja'far masa syahid 37 tahun. Umur muda. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi diberikan talikah. Nampak belakang Nabi kita telah mengalir air mata. Nabi sayang kepada Ja'far bin Abu Talib. Nabi pun ambil Abdul Rahman bin Ja'far, Nabi kecil Nabi dukung. Kita sunnah tu kita nampak budak-budak dewan kanak-kanak tu, Muhammad bin Hasan Husainnya, tu pun ambil dukung gosok kepala tuan-tuan. Dia bukan nak yatim, kita ambil tunjukkan sikap kita. Contoh Nabi suka usap kepala budak, Nabi suka apa dia? Nabi menyantuni anak-anak kecil. Jadi Nabi ambil tu, maka Nabi gosok di atas kepala anak kepada Ja'far bin Abu Talib. Maka ni kata ulama ni sunnah. Kita jumpa yatim tahu, kita gosok atas kepala. Setiap helai rambut dia tu tuan-tuan, Allah gugurkan dosa kita. Besar manfaat menyantuni anak yatim. Gugur. Mana tengoklah anak yatim yang berhormat. Jangan anak yatim 17 tahun nak dara. Dosa sunnah Nabi. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, Abdullah bin Abi Rawah penghibur. Saya nak beritahu dulu tadi macam mana Islam sampai dan kebijakan para alim ulama. Dia tidak bertempur dengan keras. Sebab tu alam lain juga terkenal dengan alam tasawufnya, sufinya tuan-tuan sekalian. Dengan amalan berzikirnya, berdoanya, tuan-tuan, bahkan lebih hebat daripada orang Arab. Sampai orang Arab nak Imam Syafi'i, dia buat satu tuan-tuan, dia boleh pujian. Dan tahun lain ni memang suka dan akrab dengan doa, dengan berzikir dan sebagainya. Sebab tuan-tuan lihat kalau kita pergi negara-negara lain, tuan-tuan sekalian tengok, lepas semaya bom. Memang siap hati dah semaya nampak kelang kabut. Kena Arab hak jahil pula tuan-tuan. Arab ni bukan semua yang mengaji. Kalau Mesir 90 juta, 1/3 buta huruf. Cuba bayang. Teruk di negara Arab. Mandang Iqra turun tempat ke Saudi. Saya baik tak terkira dah jumlah pergi duduk di Saudi. Ya Allah, rasa mandang semua. Siapa dia kena buat? Dia tulis dekat surah ni, sila berdoa, sila berzikir. Sebab apa? Orang Melayu pun nak tiru dah. Sebab kau ni, Nabi tak pernah buat. Lepas main bu pakat lain. Nak salam pun tak nak. Kononnya mereka lah Neo Salafi. Malam Melayu, itulah Melayu tak sekalian dah. Pada orang Arab pun sebab tengok kita suka berdoa, kita suka berzikir tuan sekalian. Ambil masa berlamaan lepas semayang di atas masjid tuan sekalian. Tapi mayhab segelintir, lepas semayang bu pakat lain. Kononnya tak nak buat bid'ah tuan-tuan. Macam mana ulama ni tengok orang Melayu tuan sekalian? Dari sudut hiburan, suka berhibur popular, maka dibuat apa tuan-tuan sekalian? Maka dimasuk usul-usul Islamik. Contoh, kisah Muhammad Ali Hanafiyah dan hikayat Amir Hamzah. Ini kisah kepahlawanan Islam. Oleh kerana Melayu suka berhibur macam itu, dia masuk tuan-tuan, aku tengok dakwah ni berkembang. Orang jahil pun mereka terkena dengan cerita-cerita berkaitan dakwah. Indonesia pun sama. Kerajaan kita Hindu, nama kerajaan Majapahit. Sriwijaya ni semua Hindu tuan-tuan. Sampai sekarang tuan-tuan kalau pergi ke Indonesia, tuan-tuan ada tempat yang memang tak tersentuh dengan hidayah Islam di Bali. Atau di Jogja. Saya biasa ke Jogja, ke Bantul, ke Wonogiri, ke Kelantan untuk misi bantuan kemanusiaan. Dia ada kuih-kuih lama Hindu. Dan sampai sekarang mereka duduk Candi Borobudur tu mereka duduk buat patung-patung, mereka duduk buat apa saja bahan berkaitan dengan Hindu tuan-tuan. Dan situ memang mengamalkan pluralism agama, jamak agama tuan-tuan. Mana unsur Hinduism sangat kuat. Ulama-ulama terkenal macam Wali Songo, Wali Sembilan. Tengok orang Indonesia ni kegilaan pada hiburan kuat. Sampai sekarang lah. Sekarang ni konsert tuan-tuan.
Metallica tak perform di KL. Metallica perform di Jakarta. Perform di mana? Di Singapura. Baru ni baru masuk tuan sekalian, Kuala Lumpur. Tak boleh. Dulu tak boleh tuan-tuan, dulu yang ada pemuda Islam akan bantah tuan sekalian. Nak beritahu mana Indonesia ni hiburan kuat. Metallica sampai terbakar museum di Jakarta, tuan-tuan. Terbakar stadium. Nak beritahu, orang ni buat konsert 24 jam tanpa henti non-stop. Konsert berpuluh-puluh kumpulan ni. Dewa 19-nya, kumpulan ungu, kumpulan coklat, kumpulan gigi, kumpulan gigi, coklat, semua ada kan. Tak boleh tahu, berhibur. Siapa terkejut, mati pun ada di Indonesia. Dan dulu pemain sebab berhibur, wayang kulit. Cerita apa? Ramayana. Ramayana. Nak beritahu betapa kuat cerita Hindu yang kulit ni, maka ulama masukkan dengan kisah-kisah Islam. Mahabharata, Ramayana tukar ciri Islam. Akhirnya tengok dakwah ini berjalan, makna inilah Islam awal di tanah Melayu. Baik, kalau kita lihat tuan-tuan sekalian, macam mana pula Islam yang datang hadir tanah Melayu ini dibawa pula satu dengan sistem pendidikan. Sistem pendidikan tuan-tuan sekalian. Apa yang menarik tuan-tuan sekalian? Dulu orang Melayu ni secara tak ada pendidikan orang Melayu ni. Tuan-tuan sekalian, cuma macam mana dia percaya pada benda-benda roh dan semangat. Tuan-tuan sekalian, maka Islam hadir dengan apa? Belajar fiqhnya, tauhidnya. Di banyak sekolah kelas Al-Quran. Di Istana Melaka, di sekarang istana diajar. Diajar ya dengan Al-Quran. Tuan-tuan sekalian, lepas tu tuan-tuan ada Melayu menerima pendidikan pondok dan sekalian. Macam mana pendidikan pondok abad ke-17, abad ke-18? Seorang tuan guru yang balik belajar daripada Mekah atau belajar di subkontinen Indo-Pakistan, daripada tanah yang diwakafkan oleh masyarakat Melayu, dia bina rumah dia. Lepas tu masjid, lepas tu anak murid akan datang bina pondok-pondok kecil. Maka kita kenal sebagai sistem pendidikan pondok. Ada pelajar, orang pengkaji daripada Fatani, mereka sebut bahawa sistem pondok berasal daripada Fatani. Orang Indonesia kata daripada mana? Daripada Aceh Darussalam. Ni, memang dia buat kajian lah. Dr. Ramli, sama saya ingat yang ramailah sarjana-sarjana kita buat kajian tentang sistem pendidikan pondok. Kita harus tengok orang Melayu dalam keadaan mereka mengaji agama pun, satu di sebelah pihak masih kuat amalan animism. Contoh dia apa? Contoh dia puja semangat padi, puja semangat pantai. Sebab tu ada pesta pantai. Orang dulu dia ada maksiat cara dia tuan-tuan ya. Tinggal berlaku zaman pencerahan meledak ilmu-ilmu Islam, maka terbatallah program amalan animism. Contohnya mereka buat puja pantai, sembelih ke bawah bandar. Akhirnya ada pula terlepas yang baca doa selamat, lepas tu lepaskan kepala ke bawah ke laut, supaya roh apa? Supaya tuan-tuan dewa-dewa laut ni tak ganggu nelayan dan beri rezeki yang banyak. Ini syirik. Ini syirik tuan-tuan sekalian. Dah, lepas tu selama 7 malam mereka berhibur. Zaman dulu fanfare dahsyat Melayu tuan-tuan. Malam ni wayang kulit, malam esok dia main pendora, lepas tu rodak, lepas tu Mak Yung, lepas tu main puteri sampai 7 malam berhibur. Orang dulu tuan-tuan sekalian. Cukup dahsyat. Siapa yang ubah ni tuan-tuan kan? Ulama-ulama yang belajar tuan sekalian, mereka balik, mereka gerakkan pencerahan kepada masyarakat. Bukan senang nak buang khurafat ni, bukan senang tuan-tuan sekalian. Dah, bukan senang kalau baca kajian Profesor Dr. Muhammad Ambakar daripada Jabatan Sejarah UM. Menarik. Kajian tak ulama Terengganu. Saya sangat terkejut. Tengok dia cerita macam dibesut saya kajian. Ulama-ulama buat pondok ni sebab apa? Untuk lawan dengan budaya maksiat yang hadir di Besut. Kalau di Besut tu ada tempat pelacurannya, tempat minumnya tuan sekalian. Ui, dahsyat tuan-tuan. Ulama buat pondok tuan, nak ubah masyarakat. So, samalah saya ingat banyak benda berubah. Bila ilmu diberikan kepada masyarakat Islam, banyak benda berubah tuan sekalian. Banyak. Contoh kalau 10 Muharram ni tuan-tuan, yang kata yang ratus tahun dulu, yang 30 tahun lepas. 10 Muharram ni saya ceramah di masjid Tengku Ampuan Hafzan di Indra Mahkota, pantai dekat dengan rumah Ustaz Rafli, pengarah Kongres Jaib yang mati dibunuh oleh kelompok Tuan Harun tu, ajaran sesat tuan-tuan sekalian. Itu ramai datang tukar jamaah buka puasa, Masya Allah, saya kata hebat. Kawan-kawan Jaib yang hadir, jauh tak agama Zapah, saya beritahu Ustaz ingat balik 30 tahun lampau di kampung kita. Apa buat sebelum Muharram? Orang Terengganu, orang Pahang, orang Kelantan, orang Kedah buat apa sebelum Muharram? Kacau bubur suruh. Sebagai ni kita hidup lagi. Saya ingat 8 bulan, awal 8 bulan kacau bubur suruh. Seronoklah tuan-tuan, kita mengaji ni, letak buat tempurung, tak ada bubur suruh. 8 jam kita, orang duduk kacau tu, 8 jam. Berpeluh ketiak hangit tuan-tuan, 8 jam dah. Nabi SAW suruh kita apa? Berpuasa. Hari Tasu'an 9 Muharram dengan 10. Nak bandingkan kita Yahudi 10 Muharram dia puasa, dia commemorate, memperingati selamat Nabi Musa AS yang dikejar dengan Firaun. Dia kejar balik batu Firaun tuan sekalian.
Bayangkanlah tuan-tuan sekalian, orang Melayu duduk sibuk kacau suruh, bak makan, kita bersungguh. Tapi ibadat sedangkan Nabi kata apa? Allah akan hapuskan setahun dosa. Siapa puasa ni? 10, 9 dan 10 Muharram. Besar pada tuan-tuan sekalian. Banyak. Akhir dengan pencerahan yang diberikan oleh para asatizah, guru-guru kita, ulama kita, alhamdulillah, orang Melayu macam mana? Mereka tinggal dah. Boleh buat urus-urus tapi pilih kali lain tak ada masalah. Buat 12, 13 tak ada masalah, tuan-tuan sekalian. Dah. Baik, apa lagi tazkiyah Ramadan sebagai contoh. Kalau 30 tahun lepas tazkiyah Ramadan ni macam ajaran sesat. Perdana Menteri keluar utusan Malaysia. Tazkiyah Ramadan mengganggu umat Islam beribadah. Apa makna ibadah? How to define ibadah? Cuba kita bayang. Akhir ulama-ulama daripada pada penjara, denda RM5,000 tau. Wilayah persekutuan denda RM5,000 atau 2 bulan penjara atau kedua-duanya sekali jika kita tangkap tazkiyah Ramadan. Macam mana Ustaz? Ustaz kena juga. Oh, kena. Saya kena, Ustaz Misbah kena, Ustaz Amran Allah kena, Dr. Hasan Ali pun pernah kena tahun 2000, tahun 2001, 2002 tahun sekalian. Nak beritahu tuan-tuan sekalian, dahsyat. Tapi hanya semua dah orang terima tazkiyah Ramadan. Sebab apa? Kita paling besar setahun pada ibadat. Sampai selama ustaz-ustaz tu daripada Perak, Kuala Kelantan tak cukup dengan para asatizah nak mengisi slot di Masjid Surau untuk tazkiyah Ramadan. Anak buah saya dia gagak pun laku kuliah tuan-tuan. Tak cukup ustaz dah. Nak beritahu, ulama nak boleh ubah satu-satu ni. Benda-benda Melayu memang ambil masalah. Tuan-tuan sekalian, dan kita masuk bincang. Ini pernikahan orang Melayu, tuan-tuan sekalian. Lepas tu pula, kita cerita bab penjajahan. Kita jajah kalau di Melaka bermula dengan Portugis 1511. Menarik juga tentang solidariti umat Islam dunia yang dipimpin oleh Khilafah Uthmaniyah. Tak pelik dah ada masjid Syamil di Tokyo tu dibina oleh orang Turki. Orang Turki ada satu nostalgia value, dia panggil nilai nostalgia, iaitu moyang mereka pernah mentadbir dunia. Tuan-tuan pergi di mana mesti bantuan kemanusiaan, siapa yang akan lead, siapa ke depan? Turki. Kalau sekarang NGO paling besar IHH di penang dia Rashid Tayyip Erdogan, dan saat ini Rusan sedang berlangsung di Turki. Kita di sini Rusan ni. Anak saya hantar mesej ni sedang berlaku bantahan awam besar di Turki nak jatuhkan Rashid Tayyip Erdogan. Kelompok Islamis cuba dijatuhkan oleh pokok liberal sekular. Nak beritahu, Rashid Tayyip Erdogan ada satu kebanggaan bahawa Khilafah Uthmaniyah pernah memayungi dunia Islam selama 600 tahun lebih. Bayangkanlah masa Portugis ke Melaka tu, mereka dah hantar angkatan tentera, armada tentera laut, tapi tersadar lautan Hindi sebab tuan-tuan sekalian, ribut Taufan akhirnya tersadar. Tapi sepatah apa kesenambungan mereka buat? Jatuh Melaka 1511, siapa yang ambil alih ganti sebagai pengkan dakwah hak pendidikan Islam di Nusantara? Siapa boleh jawab? Tuan-tuan selepas Melaka siapa dia? Aceh Darussalam. Cubalah nak awak ke Aceh Darussalam. Saya biasa pergi sebab setting pertama pergi ke Melampur masa tsunami. Tsunami 161,000 yang terkorban. Saya sempat kat Mayan lah. Naik helikopter tu, kerana mesti agak ayat Quran kita baca tuan-tuan. Takut juga mati tuan-tuan. Saya bayangkanlah apa yang kita belajar tekstual dalam teks sebagainya tuan sekalian. Memang benar. Rupanya kita tengok di Aceh tuan-tuan sekalian, meriam-meriamnya zaman dahulu ratusan tahun yang dihantar oleh Khilafah Uthmaniyah. Tuan-tuan, meriam-meriam lama yang dibukakan. Sebab Aceh ini tuan-tuan ambil peranan sebagai pusat pendidikan dan lahir ulama-ulama hebat. Syekh Abdul Singkir, Syekh Samsudin Sumatrani, lepas tu pemimpin juga hebat seluruh agama, Sultan Mahkota Alam, Sultan Mahkota Sani, tuan-tuan sekalian. Jadi Aceh jadi Seram Mekah. Lepas tu kerajaan Uthmaniyah hantar senjata ini kepada Aceh, dan Aceh mulakan perang dengan mana? Dengan Portugis. Tuan-tuan, perang antara Aceh dengan Portugis. Portugis mewakili kuasa Kristian, dan kita kena faham pertemuan hebat di antara Islam dan Kristian yang dimanifestasikan oleh apa isu dia? Perang salib. Jangan lupa perang salib. Perang salib untuk merebut Palestin yang merupakan kiblat utama kita. Palestin 3 buah. 3 agama Samawi dakwa tempat suci mereka. Orang Kristian dakwa tempat suci mereka, tempat lahir Yesus. Manakala tuan sekalian kita Islam confirm ni tempat suci kita, tempat Isra' Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kiblat utama kita. Bila kita mula beralih kiblat sembahyang? Tahun berapa hijrah? Tahun 2 hijrah. 2 hijrah kita beralih kiblat sembahyang tuan sekalian. Dan juga Palestin merupakan Ardul Anbiya, bumi Anbiya. Kita ramai para Anbiya yang disemarikan termasuk salah satu cadangan nak simpan jenazah Nabi
tuan-tuan simpan di Palestin, di Baitul Muqaddas. Sehingga Sayyidina Abu Bakar ingat hadis Nabi bahawa Sayyidina Rasul dimakamkan di mana mereka diwafatkan. Sebab itu dia lahat tinggal di bilik bila Aisyah Nabi wafat 12 Rabiul Awal tahun sudah hijrah. Palestin sangat penting. Orang Yahudi mengaku tempat mereka. Dan mereka dakwa adanya Hakam Sulaiman Temple. Yang sekarang mereka nak dakwa, mereka nak untukkan Masjid Aqsa, mereka nak bina. Memang pelana dekat semua dah, tuan-tuan sekalian. Jadi berlakulah perang salib. Semangat ini sangat membara, tuan-tuan sekalian. Maka bagaimana kita melihat akhirnya lepas tu Belanda pula dia Melaka, tuan sekalian. Lepas tu kisah pula British pula tahun 1874 dengan diperkenalkan perjanjian Pangkor, tuan-tuan sekalian. Tengok pemisahan macam mana urusan pentadbiran kepada British, tuan-tuan sekalian, urusan agama kepada Sultan, kepada Raja Melayu, tuan-tuan sekalian. Dan kena faham bahawa semenjak daripada Islam datang, dah hadir, tanah Melayu mengamalkan syariat Islam. Undang-undangnya berteraskan kepada Islam. Tengok mana Islam datang bawa satu set kehidupan yang lengkap dengan sistem perundangan. Cuba lihat hukum kanun Melaka. Lihat undang-undang Laut Melaka. Kena baca tadi satu-satu. Oh, Masya Allah. Orang dulu. Dan itulah kita tengok filem Piramli, Semerah Padi. Cuma ini nak gambarkan dah undang-undang orang Melayu zaman dahulu, tuan-tuan sekalian. Cuma mungkin dah sudut betul tak betul, cara macam contoh cara sebab bukan begitu kan. Pasti tak? Tak apalah saya nak beritahu filem tu nak gambarkan bahawa memang undang-undang Islam ni ialah undang-undang orang Melayu zaman dahulu dan British yang telah menemukan perundangan Islam. Tuan-tuan sekalian. Baik. Jadi macam mana kuasa penjajah ini mereka bawa dengan apa? Dengan idea mereka, dengan ideologi mereka. Apakah ideologi yang diperkenalkan oleh Barat abad ke-14? Sekolah. Apa tu sekolah? Pisah bahasa Inggeris. Sekolah. Arab panggil ilmania. Urusan agama kembali kepada gereja, urusan pentadbiran kembali kepada kaisar, kepada istana. Tuan-tuan sekalian. Muslimin dan muslimat sekalian. Dah. Islam datang. Saya tu tahu dia package lengkap. Ayat apa kita cerita pada Islam lengkap? Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u fi khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dah. Allah suruh apa? Wahai beriman, masuk kamu ke Islam keseluruhannya. Dan janganlah kamu mengikuti jejak langkah syaitan, kerana syaitan itu musuh kamu yang amat nyata. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu beriman dengan sebahagian kitab dan kamu kufur dengan sebahagian yang lain? Mana kita tak terima langsung. Adik-adik sekolah tuan-tuan sekalian, sangat berbahaya, kata Syekh Mustafa Sabri, Mufti Takhir Kerajaan Osman Turki. Sekularisme merupakan jalan pintas menuju ke arah murtad. Tuan sekalian, sebagaimana kita segabung dengan Syiah pada hari ini, biar hati kita segabung dengan sekularisme. Sebab itu pun jalan murtad orang Melayu. Dah, ramai mana Melayu? Dia nak sibuk Syiah, tapi dia pun nak sekularisme. Politik suku dia kata, agama suku. Pak dia murtad dulu lagi, tuan sekalian. Dah. Benda betul kita kena adil. Sebab tu kena terus bercakap. Tulis khutbah, tuan sekalian. Ni khutbah kita pada semalam lah. Makanlah buah-buahan tempatan. Tuan-tuan tahu dah, tahun 1998 Mukhayyam Tarbawi Pemuda di Kampung Sekayu, Pulau Terengganu. Pulau Terengganu kira dalam Terengganu dia setiu, Terengganu mana bandar lah. Don Telemong, Don Ajil. Nama kampung flat-flat, Don Telemong. Nama kampung Tok Iman Lapor. Kampung Tok Iman Lapor. Kalau Tok Iman Lapor, makmum tapak bulu. Tuan-tuan sekalian, dah. Hari tu naik, kami sembahyang. Saya, Ustaz Nasir Tantawi pun ada. Lain tu adik-adik lagi dah. Sepupu baik. Alhamdulillahil qail. Kata sedap dah khutbah hari ni. Nampak tak khatik muda letak sebuah merah tak apa nak sedap dah. Apa tajuk khutbah itu di Majlis Kayu? Tanamlah semula pokok kita. Saya ingat sampai mati tajuk. Tak beritahu. Macam mana tak beri pencerahan kepada masyarakat? Itu masalah kita Indonesia ni. Saya rasa pembodohan serius. Belakang sistematik kita buat, tuan-tuan. Sebab tu khutbah di Indonesia ni orang tidur, tuan-tuan. 99% atau 97% tidur. Tuan-tuan sekalian. Saya kalau saya ke khotib, saya jumpa orang tidur. Memanglah kalau saya tengok Malaysia, tanyalah pernah saya, tak tungkak saya jumpa orang tidur. Sebab tak boleh. Bukan tak boleh, tuan-tuan. Mana khutbah kena dengar. Sebab kita jangan bercakap. Nabi tegur sahabat demi baik. Nabi suruh berhenti. Apa orang kena fokus rupanya. Sebab tu di nisbah bersama tak boleh kita duk main Facebook, duk main masuk konten khutbah, tuan sekalian. Kena fokus. Tapi orang Melayu jangan selamat dia tidur, tuan sekalian. Tu bila? Bukan
Bila dia tak khatib orang tak khutbah, tak ada tidur tuan-tuan. Semua tuan-tuan kisah di semua masjid tak bilang. Patut jemaah ni dah mesti dia azan, dia qamat, dia tawak tuan-tuan, dia baca doa. Itu tu khatib alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda. Sudah. Habis khutbah pertama duduk sebentar atau duduk khutbah. Tuan-tuan sekalian, orang tak senyap masjid. Mana tak doa tu pindah tak? Tengok tu pindah pun tengok. Kalau pindah tidak senggut tadi kan. Pindah dia cokit. Dia pindah. Kau tu terkejut tu. Baru Allahu Akbar. Dia komat tu. Faham tak? Kau tu pakai tu dah lagi dia komat dah tadi. Dia komat kau orang semua tu. Bila komat dah. Lepas kau tu pun tengok pasal nonton. Lepas dia tak habis lagi tuan-tuan. Dah. Nak kita muslimin dan muslimat dia. Isu dia ilmiah ini akhirnya penjajah bawa sama ada Perancis, sama ada Spanyol, sama British lah paling banyak tuan-tuan sekalian. British paling banyak yang bawa agenda mensekularkan orang-orang yang dijajah, termasuk kita lah tanah Melayu. Baik, penjajah British, Masya Allah, ulama-ulama di seluruh dunia tuan-tuan. Bukan orang British saja, dunia sedang dalam zaman imperialism, zaman penjajahan. Mungkin sahabat-sahabat pernah baca buku saya, Ulama adalah sorotan perjuangan. Ada siapa pernah baca? Saya nak nonton tak sekali. Orang Jepun ni kena hantar buku kat sini tuan-tuan. Baca. Dah, sebab ni lah. Hak tuan sebut Unwritten. Unwritten? Sebab tak lupa dalam buku sekolah. Tuan sekalian, sejarah ditulis oleh pemenang. Sejarah ditulis oleh pemenang. Tuan sekalian, dia takkan cerita benda-benda. Nanti insya-Allah kalau gerakan Islam mereka baru nak ubah jalan tuan sekalian. Banyak benda tuan akan terkejut. Kita jumpa balik semua primer. Kita pergi Museum of War di London. Balik report macam MIO, Military Intelligence Officer di London. Baru kita jumpa ni sejarah tanah Melayu sebenar tuan sekalian. Sangat-sangat kita rasa kita dah buang banyak sejarah penting tentang peranan para alim ulama gerakan Islam tuan sekalian. Cuba bayang dunia ni Perancis jajah Syria, jajah Tunisia, Maghribi Morocco dengan jajah tuan-tuan Lebanonnya Tunisia, Aljazair, Algeria, dan pernah jajah Egypt selama 3 tahun. Tuan-tuan sekalian, cuba lihat. Britain jajah mana? Iran, Iraq, dengan Nigeria, dengan Mesir, dengan Palestin, tanah Melayu, Indo-Pakistan. Habis disapa oleh British. British paling luar dah tanah jajahan. Sebab tu British sebut, orang putih sebut, the sun is never set the British Empire. Matahari tidak pernah terbenam di Empire British. Dia memang semua luas tanah jajahan dia. Di sebelah dia pun China, perang candu utama, perang candu kedua. Dahsyat British tuan sekalian. Kita cerita Itali jajah Libya. Tuan-tuan, cuba lihat Belanda, Indonesia 350 tahun jajah bumi umat Islam paling ramai tuan sekalian. Cuba lihat sejarah ni ulama-ulama bangkit. Di Nigeria ulama nama Syekh Osman Dan Folio. Dia karang dalam 82 kitab dalam bahasa Hausa dan bahasa Fulani, bahasa Nigeria. Tuan-tuan, Nigeria asal Khalifah Sokoto. Ini start kerajaan kecil tapi gabungan besar di atas Khilafah Utsmaniyah. Tuan-tuan sekalian, di mana dia lah yang bangkitkan semangat jihad untuk menentang penjajah British. Akhirnya dia ditangkap dan dibuang jauh daripada bumi Nigeria. Tuan-tuan lihat apa berlaku di Sudan yang dijajah oleh British. Syekh Muhammad Abdul Al-Mahdi berjuang puluh-puluh ribu mati syahid, berjuang lawan dengan British. Dan di Sudan gerakan tasawuf, gerakan sufi. Ni nak ada beza. Jangan sampai ni kita nak bersufi, nak bertasawuf, nak berselawat kita, tuan-tuan, nak berhabaib kita sampai kita lupa pada perjuangan. Nabi tak pernah ajar tuan-tuan. Dengan kita duduk seorang-seorang, nak baik diri seorang-seorang, nak masuk seorang-seorang, kita lupakan masyarakat. Tak boleh. Kita semua ingat, kita mesti ambil berat tentang masyarakat. Nabi SAW bersabda, hadis riwayat Baihaqi, "Man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum." Barang siapa yang tidak mengambil berat urusan kaum muslimin, maka bukan dari kalangan mereka. Kena peduli, kena cakna. Bila masa Nabi ajar kita berselawat sampai kita lupa masyarakat. Akibat kita jahil pula tuan-tuan, kita buat jadi musuh rakyat Islam. Macam jatuh Dr. Mak Mursi, segelintir habaib, mereka bertolak dengan Fatasisi jatuh Raja Islam, Dr. Muhammad Mursi Al-Hafiz, hafal Quran 30 juzuk. Saya menangis tuan-tuan, bayangkanlah. Dr. Mursi walaupun setahun mereka banyak reform yang dia buat, termasuk menggunakan bantu kembali Gaza, buka pintu untuk bantu bumi Gaza tuan-tuan. Hari ni apa jadi tuan-tuan sekalian? Rafah border ditutup. Nak beritahu siapa yang terlibat? Bukan sekadar 10 pragmatik. No. Pak nak selawat kuat tu sallallahu. Apa ni untuk ajar tuan-tuan?
Sebab tu, saya sebut semalam kita mulakan dengan apa? Al-Fahmu. Nak jadi apa sekalipun, start dengan Al-Fahmu. Tuan-tuan sekalian. Dah, sahabat Islam tak ada dah. Hak paling penting kita mengaji, tuan-tuan. Dah, bayang. Sahabat-sahabat masuk masjid, ada kuliah ilmu. Tak payah buat kerja masjid. Kalau buat tu, confirm jahil, tuan-tuan. Kita cuma duduk sebentar tu, kita dapat 1000 rakaat pahala. Duduk. Man kharaja fi talab ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Bahawa siapa yang keluar untuk ilmu, maka sesungguhnya dia pada jalan Allah hatta yarji', sehingga kembali. Dapat 1000 pahala hantar jenazah kubur, 1000 pahala ziarah orang sakit. Itu bulan Ramadan setahun pada ibadah. Apa mesej Nabi ni? Nabi ni suruh kita mengaji. Tuan-tuan ramai mana Melayu ni paling tak suka mengaji, tuan-tuan. Sedia saya beritahu, kalau kita ada PhD duduk kampung rasa buang karen kadang-kadang. Kita mengajar ni orang menyandar kat dinding. Lepas siap bandung kau daun. Kau ajar. Kau daun, tuan-tuan sekalian. Kita nak cerita lah, tak payahlah. Tuan, saya buka tapi kat kampung tapi duduk pun apa. Bukan soal soal duit dah, tuan-tuan. Duit kita banyak dah kita berniaga, tuan-tuan. Itu soal kepuasan kita mengajar. Kampung, tuan-tuan. Sebab aku dia jahil. Dia ke Mekah ni. Mokcik kampung. Dia ke Mekah ramai. Sebab apa? Sawit dapat RM1 tan. Getah RM14 sekilo. Orang kampung penuh. Cuba pergi Ramadan. Naik kat di saji atas tu. Orang kampung, ya Allah, tuan-tuan. Tapi tak mengaji. Tak mengaji, tuan-tuan sekalian. Allah naik bas daripada Mekah Madinah. Ustaz cepat betul, Ustaz cepat. Nak buat cepat, Ustaz nak sembahyang jimuk, nak sembahyang jimuk. Sembahyang jimuk. Jimuk lain, drama lain. Sembahyang jimuk, tuan-tuan. Bukan remaja 16 tahun, remaja 61 tahun. Pernah kita. Dia tawah kat Allah, tawah ramai-ramai, tawah kita. Labbaik Allah. Tawah, tuan-tuan. Buang tiup, angin tiup, kita kepik peha dah, tuan-tuan. Orang lelaki dah. Pakai air dah, dua pasang, dua lapis kain, tuan-tuan sekalian. Dua helai kain. Ada hamba Allah kata, nasib baik saya pakai seluar dalam. Faham tak? Nasib baik saya pakai seluar dalam. Ada juga pakai ihram, pakai seluar dalam. Tak mengaji. Ramai tak mengaji, tuan sekalian. Baik, balik umrah singgah. Apa ni, kita transit di lapangan terbang Suara Bumi Airport. Suara Bumi Airport di Thailand, Bangkok. Masuk pergi rumah ni, tuan. Pas masuk bom tu. Lepas Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Wajib tadi Allahu Akbar. Semayang pula. Nah sudah, semayang apa haji ni? Lepas semayang, semayang apa? Semayang jamak lah Ustaz. Semayang jamak. Jamak apa? Jamak isyak dengan subuh. Jamak isyak dengan subuh. Serius, kita tahu. Bergerak Melayu kita, tuan-tuan. Sebab tak minat ilmu. Tak minat, minta maaf lah saya beritahu. Saya kerja aku di Malaysia. Saya duduk semayang kan. Saya tak jadi pensyarah tak apalah. Saya rasa puas hati. Makin kampung, makin timur. Makin kampung, makin teruk. Pahang, kata Pahang. Kalau kena banjir, tahu. Minta maaf, Pahang. Kena ambil perhatian. Balik, kena berjuang. Teruk negeri kita. Ingat, Pahang. Kalau bilang, nak mengajar masjid, kena ada Tauliah Diraja. Sebiji Pahang ada 450 buah masjid. Berapa orang ada Tauliah Diraja? 27 orang. Bayangkan. Saya daripada Kuala Lumpur, turun dah petang. Tok 4, Tok 3 boleh batangkan kuliah. Bayangkan, tuan-tuan sekalian. Kadang-kadang dia rasa lembaran kertas sijil kita tak guna. Sebab mereka tak hormat pada ilmu, tuan sekalian. Dahsyat di kampung. Melaka, Johor minta maaf, Johor minta maaf. Dah. Saya mestilah semua putih, tuan-tuan. Di Parlimen Labis, tahu Parlimen Labis? Ada tenang. Ada pekan tenang, tahu tenang. Masuk masjid dia memang tenang sungguh. Memang saya rasa Allah kata yang menjadi apa kampung betul, tuan sekalian. Oh, tadi ke Mekah sebab orang lain dia memukul. Hebatnya Islam, hebatnya iman, banyak kali ke Mekah. Oh, saya dah 7 kali, Ustaz. Saya 3. Ada yang 40 kali. Bangga, tuan-tuan. Mereka catat berapa jumlah mereka ke Mekah. Nabi ke sekali dia haji. Haji Rasul. Semalam sebut. Haji Rasul sekali. Dah. Tuan-tuan sekalian, duit tu kita gunakan utama. Jalan dakwah, kata Yusuf Qaradawi dalam kitab Fiqh Aulawiyah. Guna. Dan sekarang ni kata-kata guru untuk bantu syariah. Syariah tengok sekarang ni. Pasal-pasal benda kucing makan, kata dulu guna, tuan-tuan. Kena mengaji, tuan-tuan sekalian. Kena tuntut ilmu, tuan-tuan. Di Mekah balik sampai kat mana? Singgah pula di Mesir. Ustaz, kita ambil satu bas pergi melawat kat Giza, kat piramid. Ni zaman Husni Mubarak kita ni. Sampai kat Giza, kat piramid, kita moci-moci. Inilah kubur Fir'aun. Jawab ketua moci, Al-Fatihah. Kita sungguh ni. Jangan ambil Al-Fatihah kubur Fir'aun. Daripada fardu ain sampai Thaqafah mereka gagal. Tak minat pada ilmu. Lepas mak ada cukup balik kampung.
Dia pergi masjid sekalipun, dia melompat keluar lepas bilik, balik kosong nak tengok buletin TV3. Pasti tak? Memang hari ni ya Allah tak sekalian, bukan senang nak bahasa kita. Melainkan dengan ilmu. Dengan ilmu tak sekalian. Baik. Jadi pertarungan hebat berlaku. Tadi di Mesir penangan Syekh Muhammad Abduh. Syekh Muhammad adalah kepada kebangkitan rakyat lawan dengan British. Tak sekalian. Saya ingat Ustaz ni Abduh tu inspiring by Syekh Muhammad Abduh oleh ayahanda dia. Tokoh besar, dia buang. Dia buang Mesir, dia buang Mesir. Jadi dia seorang dia nak mengajar Universiti Al-Azhar, dia buang. Sampai ke Europe dia pergi sana sekalian. Nak beritahu. Siapa lagi? Kalau tengok gerakan yang hebat tuan sekalian di Libya lawan penjajah Itali Syekh Umar Mukhtar. Sahabat-sahabat pernah tengok filem The Lion of the Desert. Lion. Tengok kan? Itu kerajaan ni 36 juta USD Muammar Gaddafi berikan untuk buat filem tentang sejarah mereka. Walaupun dia ba'ah, dia ni sosialis, adamism. Tapi sejarah dia tunjukkan ulama yang memperjuangkan perjuangan menentang penjajah. Paling kurang dia ada nilai jujur di sana tuan sekalian. Paling kurang. Baik. Kalau kita lihat lagi bagaimana perjuangan ulama-ulama kita yang hebat. Di Maghribi Syekh Abdul Karim Khattabi. Abdul Khattabi lawan penjajah Perancis tuan sekalian. Siapa yang hebat? Tadi Umar Mukhtar mati syahid di tali gantung. Di tali gantung tuan sekalian. Di seluruh dunia. Tengok di Indonesia, lawan Belanda Imam Diponegoro tahun 1825, 1830 mati 200,000 lebih mati. Lawan penjajah Belanda. Lepas tu perang Padri. Di mana perang Padri? Tuan-tuan? Di Sumatera. Apa siapa yang perang Padri? Rupanya agamawan ni masa perang mereka pakai jubah putih. Tuan Guru Haji Miskin. Dan apa cara mereka ni tuan-tuan? Mereka duduk di Mekah, belajar di Mekah balik. Mereka tuan-tuan gerakkan gerakan jihad. Dan sebab itulah Indonesia akhirnya guna seorang pakar teologi. Tuan-tuan, siapa nama Profesor Dr. Christian Snow Agroji. Snow Agroji orang tadi hebat dunia. Kita baca buku-buku di tempat tu memang hebat lah. Dia buat kajian sungguh, profesor ni. Dia dapat Leiden University. Leiden University macam Cambridge ya. Universiti paling top di Holland, di Belanda. Baik. Dia masuk ke Aceh. Aceh paling kuat pertembungan lawan penjajah Belanda. Ulama-ulama paling ramai. Pejuang ramai. Syekh Nuruddin dan sebagainya. Akhirnya nyamar sebagai Islam. Tukar nama Abdul Ghafur atau Abdul Ghaffar. Pergi ke Mekah. Duduk di Mekah. Tengok ulama Syekh Ahmad Ismail Fatwa ni. Tengok ulama-ulama mengaji kitab tua ni. Akhirnya dia dapat jawapan. Mengapa termasuk tanah Melayu? Mengapa balik Mekah ni tuan-tuan, balik akhirnya jadi penentang penjajah. Ini penasihat Islam kepada Belanda yang bertugas untuk Indonesia tuan-tuan. Dia buat kajian, dia beritahu, dia suruh kenakan cukai kepada orang Indonesia yang nak buat haji di Mekah. Cuba sukakan jalan untuk orang Islam buat haji di Mekah. Sebab di sana mereka sepenuh dengan fahaman tadi lah, dipanggil apa? Pan-Islamism. Pan-Islamism. Kalau kita belajar zaman sekolah, kita rasa macam di Mesir tak? Bukan sekadar Mesir. Mekah dia pusat dia tuan sekalian. Itu sayang kalau orang buat kajian pasal Mesir, dia bangun Mesir saja dia tinggal. Tentang Mekah, Syekh Ahmad Ismail Fatwa ni. Ramai ulama-ulama. Di mana tuan sekalian ulama ni beri tasjid, motivasi dan balik berjuang di tanah air masing-masing. Menarik sangat tuan-tuan sekalian. Bagaimana Snow Agroji nama Abdul Ghaffar balik ke masyarakat Indonesia. Orang Indonesia cepat terpengaruh. Sama orang Melayu tu cepat sangat terpengaruh tuan sekalian. Sebab apa tuan-tuan? Orang yang bule macam ni, siapa bule? Orang asing. Bule bahasa Islam, boleh mengajar kita, boleh bahasa Arab. Dia cerdik tuan sekalian. Dia kata sibuk-sibuk kita bincang dengan isu dunia. Bagi isu dunia. Kita bincang akhirat kita selawat bukan di satu hari. Berapa banyak kita berzikir satu hari. Dia cuba nak pisahkan alam kerohanian dengan alam perjuangan. Dan dia buat Snow Agroji. Kalau kita ingat sekarang ni sangat menarik. Baca buku Dr. Fadlah Jamil, seorang sejarawan kita di Indonesia. Memang menarik betul tuan-tuan. Sebab ingatlah, saya tanam hari ni tuan-tuan, nak ubah apa masyarakat sekalipun, kita nak kena berzikir, kena kuat, kena memang masuk alam sufi tuan-tuan. Tapi jangan tinggalkan perjuangan. Nabi kata al-jihadu madin ila yaumil qiyamah. Jihad, perjuangan kita berterusan sehingga hari kiamat. Tuan-tuan bayangkanlah tanam Melayu kita. Tuan-tuan sekalian, kita belajar sekolah dulu. Kita start dengan kita mula dengan Hizbul Muslimin. 14 Mac tahun 1948. Dan ini gerakan partai politik Islam. Dah. Awal lagi ulama-ulama berjuang dah. Tuan Guru Haji Abdul Rahman Limbo, Tuan Guru Haji Musa bin Abdullah, Tuan Guru Haji Ahmad Siam. Di Terengganu 1908, tubuh syarikat Islam Terengganu, Syekh Kemaman. Fakta dulu kata di Besrah faham. Tapi sekarang Besrah Kemaman dekat dah tuan sekalian. Baik.
Ulama-ulama macam Tuan Guru Haji Abdul Rahman Limbo dan ayahnya kepada Ali Paling Memarang sekarang. Tuan Guru Haji Abdul Hadi naik kapal, mereka pergi ke Jakarta, ke Indonesia. Sebab apa? Mereka bisnes. Ulama dulu tuan-tuan, mereka mengajar ilmu agama dan mereka bisnes. Bisnes apa? Bisnes kain. Bayangkanlah. Zaman tu, tuan-tuan sekalian. Dan mereka terpengaruh dengan syarikat Islam Indonesia yang ulama-ulama Indonesia tubuh. Syekh Muhammad Said Cokro Minoto, Haji Agus Said tubuh syarikat Islam Indonesia. Di mana gerakan ini nak memperjuangkan kemerdekaan dia mereka lawan dengan Belanda. Sebab tu akhirnya diharamkan oleh Belanda. Jadi ulama Terengganu balik buat syarikat Islam Terengganu. Dalam MIO, Military Intelligence Officer British sebut ada 700 orang ahli syarikat Islam Terengganu ni. Dan mereka lah yang akan menimbulkan kebangkitan British pemberontakan Terengganu. Tuan-tuan sekalian, bagaimana masa berlaku perang di Terengganu, di hulu Terengganu, perang pada kacau. Orang Terengganu mereka tiba bendera apa? Orang kampung kata bendera Istanbul. Bendera Istanbul sebenarnya bendera Khilafah Utsmaniyah. Bendera lambang bulan bintang. Cuba kita tengok pula di sebelah Kelantan. Kelantan siapa yang gerakkan? Tuan Guru Haji Hassan bin Munaf. Zaman sahabat-sahabat belajar sekolah. Teman-teman belajar sekolah dulu. Apa kita baca? Tadi tu. Tok Janggut. Tok Janggut lawan British sebab tak puas hati, tak dapat kutip cukai. Ada seorang Kelantan yang hebat, Profesor almarhum Profesor Allah Akbar. Macam mana sebenarnya? Bagaimana umur saya semakin meningkat? Tak ada. Dia beri tip dia apa dia? Macam mana tahu seorang itu telah tua? Yang pertama ingatan dia telah lemah. Yang kedua, aku pun lupa dia. Berat saya ni. Boleh lupa nama. Sebenarnya orang ni lah dulu dia penyelidik PhD yang kedua. Profesor Dr. Ni Anwar. Ni dia boleh buat kajian balik, ambil file-file lama London, curi ambil gambar di Museum of War, buat kajian pasal tak jaga, rupanya ni pengaruh daripada Mekah. Dia belajar di Mekah, orang alim dengan ulama Syekh Ahmad Ismail Fatani. Akhirnya dah keluar. Syekh suruh dia balik berjuang. Sebab fatwa dah keluar, fatwa Jihad Akhbar, jihad yang agung oleh Syekhul Mufti Kerajaan Utsmaniyah Khalid Effendi supaya balik ni berjuang. Semua bukan berjuang balik semua. Orang Islam wajib lawan dengan penjajah barat. Tuan-tuan sekalian, maka di sana kalau kita lihat dia pun balik berjuang. Dan di Kelantan sebelum tahun 1915, doa pada hari Jumaat dibacakan kepada khalifah di Turki. Doa itu rukun dalam khutbah, tapi doa pada khalifah pada sultan itu bukan rukun, itu convention. Apa convention? Adat yang disepakati. Nak baca tak apa. Kalau saya baca, kalau tak baca tak ada masalah kan. Cuma di kampung kalau tak baca doa kat sultan, kecoh di luar nanti. Dia kata khutbah tidak sah pada hari ini. Ustaz Dr. Takiri tahu? Ahli Parlimen penerus. Dia baca di hujung kan, orang kampung kecoh depan Jumaat. Tak sah dah khutbah. Pasal apa? Sebab tu email dia kata tak baca doa kat sultan dia kata. Ni level main di kampung berat tuan-tuan. Berat, Masya Allah di kampung. Penat kita. Banyak benda kita kena berdakwah untuk masyarakat. Beri ilmu. Tak beritahu. Dr. Takir tahu. Takir itu maksudnya sebelah takir. Nisbah pada kampung dia sebelah takir. Kau dia hebat. Syekh bukan doktor. Ustaz Lutfi Batnani. Apa benda dah? Ustaz Lutfi Batnani. Batu enam rupanya. Ingatkan doktor. Ustaz Lutfi Batnani. Batu enam. Batu apa batu enam? Jadi muslimin dan muslimat sekalian, nak beritahu dulu doa kat Khalifah Turki. Hinggalah tahun 1915 British melarang doa pada Khalifah Turki sebab British Empire ataupun Empire Pax Britannica berperang dengan Ottoman Empire. Maka dia larang semua tuan sekalian. Makna apa sebenarnya? Sampai siap kajian PhD orang Turki, dia kira berkaitan apa hubungan tanah Melayu Al-Mali dengan Kerajaan Utsmaniyah. Semua tidak boleh nafi tuan-tuan. Tapi sejarah ni kita tak belajar di bangku sekolah. Sayang. Tak. Tuan-tuan bayang, abad ke-18 ada kilang cetak Turki. Syekh Wan Muhammad Zain, ulama Kelantan yang belajar di Mekah, diambil jaga kilang cetak ni. Rupanya kitab-kitab semua pondok zaman dahulu, sebelum dicetak di Patani Press, kitab Sabilal Muhtadi, kitab Musalli, Matla'ib Badrin, Miftahul Jannah, Fatul Qari, Fatul Mubin, Fatul Bari, bukan Fatul Bari Amnul. Fatul Bari memang nama kita tau. Fatul Bari tu. Betul serius. Kitab pondok kan. Jadi semua cetak di Patani Press, cetak di Turki. Kerajaan Utsmaniyah memang ketika tiga kena cetak untuk hantar ke Nusantara. Dahsyat cara ni tuan-tuan sekalian. Hebat. Tuan-tuan bayangkanlah. Sebab tu
Ada bukti pula. Termasuk raja-raja Melayu pun ada di mana hak perkahwinan dengan orang Turki. Contoh sultan mana? Ada pula campur dengan Turki. Beritahu sultan mana? Johor. Johor. Lepas tu kan wajah mereka dapat macam mix kan. Macam hidung mancung, sikit kulit putih merah. Sebab ini dapat Turki kan. Dan bahkan bendera-bendera negeri Melayu pun apa ni contoh? Ada unsur-unsur Turki. Contoh sebut di mana? Johor juga kan. Johor insya-Allah akan berubah banyak tuan-tuan, insya-Allah. Jangan cerita nanti panjang lagi cerita ni. Baik, akhirnya nak beritahu tuan-tuan sekalian, baik, bagaimana kebangkitan ini termasuk di kita sebut tadi di Indonesia, syarikat Islam dan sebagainya, ini pengaruh satu dunia, tuan-tuan sekalian. Yang masuk penjara contoh, ulama-ulama tuan-tuan yang masuk penjara yang kena buang macam Imam Diponegoro kena buang. Masuk penjara macam Tuan Guru Haji Musa Minangkabau, Tuan Guru Haji Muhammad Siam, dan Terengganu ada yang dibuang negeri jauh-jauh. Siapa dia? Tuan Guru Haji Abdul Rahman Limbong dibuang ke Mekah tahun 1928. Kena buang ke Mekah. Orang boleh kata bagus orang putih, hantar Tok Guru Haji Mekah dia kata. Orang dua tangan kan. Tuan Guru kena buang dah mati di Mekah tuan sekalian. Dan British pandai. Dia tak buang ke Afrika, dia buang ke Mekah. Nak jauhkan Tok Guru ni daripada masyarakat Melayu tuan sekalian. Masyarakat Melayu. Jadi kalau kita baik-baik masuk pula fasa moden tahun 40-an tadi, Hizbul Muslimin menarik juga apa kesan Timur Tengah kepada kita di tanah Melayu. Tahun 1924 1 Mac jatuhnya khilafah Utsmaniyah. 4 tahun selepas itu Ikhwan Muslimin tubuh di Ismailia Mesir oleh Syekh Imam Hasan Al-Banna. Hasan Al-Banna tuan-tuan dengan anak muda ambil balik tajnik wa bina program perkaderan zaman Nabi. Kita usrah je lah. Orang kata orang dia kata usrah ni dimulakan oleh ikhwan. Usrah apa? Itu usrah zaman Nabi. Kita sebut semalam khabab Arab sebagainya. Nak mudahkan waktu ialah orang ni diajar, lepas tu sel ini akan berkembang sebarkan Islam. Nabi hantar ke Yaman, Nabi hantar ke Najaf, Nabi hantar ke mana-mana untuk mereka menyampaikan Islam. Tahu tak sekarang bagaimana Hasan Banna akhirnya potensi ikhwan tak boleh di Ismailiyah di pedalaman. Dia mesti di bandar besar. Sebab Islam, dia di bandar besar dia mula. Tengok tapak Islam. Mula-mula, Mekah mula. Lepas tu Madinah. Lepas Madinah kat mana? Saya boleh berjawapan. Khalifah mana? Ubah pusat kabinet Islam. Di mana? Lepas Madinah. Baghdad lagi? Siapa dia betul? Saya nak pergi hadiah buku harga RM28. Syam. Syam. Siapa lagi? Oh, semua salah. Syam. Kau tahu tak? Salah juga. Mana tadi? Syam. Salah sama sekali. Gini. Okey, tenang. Okey, zaman Sayyidina Ali, dia pindah daripada Madinah pergi ke Kufah. Dan di sinilah tuan-tuan sekalian. Kufah ni, tuan sekalian, akhir sekali Sayyidina Ali kena tikam pada pagi subuh 20 Ramadan tahun 40 Hijrah. 20 Ramadan tahun 40 Hijrah, maka start pula di Dimashq, didamsyik oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Sama Yazid bin Muawiyah, ya, Al-Walid Marwan, Al-Walid bin Abdul Malik sampai tahun 132 Hijrah. Lepas tu Baghdad pula, Abbasiyah. Lepas tu tuan-tuan berhenti belajar. Pastilah. Belajar tu lah kita akan lupakan Mesir. Mesir dia Raja Mamluknya, Zengkiyahnya, Ayubiyahnya. Lepas tu kalau kita pergi Mesir tuan-tuan, tengok banyak qala'ah. Qala'ah tuan-tuan lama. Ni sejarah Mamluk. Mana Mesir ni? Ardu Kinanah, Ardu Anbiya. Tuan-tuan, kita baca Ardu Anbiya, Quran kita baca ni, Quran ni ibu-ibu sekalian, banyak latar belakang di Mesir. Nabi Yaqub alaihissalam, bermukir di Mesir. Siapa lagi tuan-tuan? Kalau lihat Nabi Yusuf alaihissalam, surah Yusuf kena penjara di Mesir. Tuan-tuan baca pula Iskandar Zulkarnain Mesir. Tuan-tuan baca kisah tuan-tuan sekalian Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang bertembung dengan Raja Namrud bin Kan'an. Akhir lepas tu hijrah ke Mesir. Tuan-tuan, lepas tu Nabi Musa alaihissalam yang bertemu dengan Fir'aun. Dia pula Fir'aun. Kan? Lepas tu ikonik jahat. Mesir bukan syarat ikonik orang baik-baik, tapi ada ikonik yang jahat. Contoh dia Fir'aun, lepas tu Haman, Qarun Mesir. Orang lain buat pertandingan mencari harta Qarun. Qarun tak Allah laknat dah, tuan-tuan dah. Nak beritahu? Hak jahat pun Mesir, hak paling sebab tu Mesir ni sangat ekstrim.
Orang sebaik-baik Dr. Mursi yang malam-malam tahajud yang hafal Quran, dengan tengok orang macam Fatah Siang, dia claim boleh bunuh ibu-ibu setahajud. Pada 14 Ogos tahun ni. Memang claim, mesti ni. Jahat-jahat sungguh, baik-baik sungguh. Nak beritahu. Dan bumi itulah Allah pilih lahir ikhwan muslimin. Sangat menarik. Tahun 1932, kan, ikhwan pindah ke mana? Ke Kahirah. Ada Universiti Al-Azhar. Universiti Al-Azhar tahun sekali. Universiti ni menampung pelajar-pelajar terbaik dunia yang datang. Bukan senang zaman tu nak pergi Al-Azhar. Tak macam hari ni. Ini pun hebat ada, tapi tak macam hari ni lah tuan-tuan. Kadang minta maaf lah. Dan begitulah tuan-tuan sama-sama Mesir, balik sampai ke Aflon, bahasa Arab dan sebagainya. Sebab ramai sangat, 14,000 di Mesir. Dah. Saya pun terfikir dah anak-anak rasa kenal sikit ada Mesir kot. Hantar tempat lain tuan sekalian. Takut sayang. 4-5 tahun masa umur begini ni memang umur penting. Kalau tak tempat paling baik sekali tuan sekalian. Jadi muslimin dan muslimat, bayangkanlah. Orang mencerdik daripada mana? Daripada Iraq. Syekh Muhammad Mahmud Sawah belajar di Al-Azhar. Dia dapat fikir ikhwan, maka dia balik sebarkan di Iraq. Tengok. Daripada tanah Melayu kita, siapa yang paling cerdik tahun 40-an? Profesor Dr. Zulkifli Muhammad. Siapa dia ni? Ahli Parlimen, bacok tahun 1964, tapi dia mati muda. Aksiden di gambar Kuantan. Profesor Zulkifli ni, dia banyak idea tu lahir apa? Pusat-pusat pendidikan di Malaysia. Tapi semua dah ditutup. Teruk Malaysia tak seronok lah tuan-tuan. Kita politik sama too much, melampau sangat. Saya rasa tak seronok. Patut kena sebut lah. Idea yang masuk pustaka Dr. Zulkifli. Pasal apa tak disebut nama dia? Dah. Ni, lahirnya UKM, Fakulti Melayu Islam, daripada Kolej Islam Melayu. Siapa tu buat Kolej Islam Melayu? Dr. Zulkifli. Tuan-tuan sekalian. Ni, Akademi Islam Nilam Puri. Daripada apa? YPTIK, Yayasan Pendidikan Tinggi Islam Kelantan. Nilam Puri. Siapa dia? Dr. Zulkifli. Universiti Islam Antarabangsa. Tuan-tuan, mana? Ini anak Syekh Qutub. Tuan-tuan sekalian. Syekh Abu Hasan Ali An-Nadwi pernah sebut masa dia bawa ke Arab, dia tengok Dr. Zul di markas ikhwan, dia sebut pemuda ini akan di seorang yang hebat di tanah air dia. Memang betul sungguh Dr. Zul ni belajar di universiti American University, Cairo University 1, lepas tu Al-Azhar 1 dan balik tanah Melayu. Tuan-tuan sekalian, tokoh yang hebat. Kalau baca tulisan Dr. Zul ni, Masya Allah, tuan-tuan sekalian, Allah hebatlah. Tapi orang sehebat ini tuan-tuan tak diabadikan. Saya ingat Upah pun terlambat sangat abadikan nama dia. Baru ada Kolej Islam Zulkifli Muhammad di Kuala Lumpur. Bagi saya patut lama dah. Jangan kita ikut arus perdana tak iktiraf. Kita yang kena iktiraf sebenarnya. Tak orang yang hebat pada negara kita. Ada yang hebat. Saya tulisan ni bahasa Inggeris pun hebat. Dan dia juga pengkritik filem. Hebat tuan-tuan. Mana multi skill lah Dr. Zul ni. Hebat. Dia tukar dengan sahaja nama Ustazah Aisyah di gambar Kuantan. Umur muda sangat. Dia meninggal umur awal 40-an. Macam Saad Bandar juga awal 40-an, umur 42 ke 43 tahun. Jose Rizal juga mati umur yang muda. Orang putih kata apa? The good die young. Betul. Orang putih kata lah, tak semestinya lah. Dia berkata pada kita ni macam mana kita bermanfaat hidup, bagaimana kita buat kerja-kerja kebaikan yang manusia boleh rasa kebaikan kita, maka disebut itulah umur yang bermanfaat. Tuan-tuan mati umur 80 matilah, tapi dia bermanfaat pada hidup. Saya campur dengan semua jalur masyarakat. Saya perhati seorang saya nak buat contoh semua, nama dia Syekh Dr. Ali Sabuni. Saya pergi ke Busa. Busa di mana? Di Turki. Kena melalui Laut Hitam, naik ferry. Sejuk, dingin macam ni pergi rumah dia. Saya pergi sini rumah dia, cari jumpa rumah dia tuan-tuan. Dia ni karang 42 kitab Magnum Opus. Maksud Magnum Opus tahu? Bukan macam buku-buku saya tulis ni. Magnum Opus buku yang memang jadi terma rujukan lah. Contohnya buku Ayatul Ahkam. Universiti Melayu Islam belajar Ayatul Ahkam. Kitab dia, hebat. Umur 82 tahun. Macam lifestyle dia. Kata Syekh Ahmad dia, ayahku daripada lepas subuh masuk maktabah pribadi sampai bila? Sebelum zuhur keluar dari maktabah. Itulah tiap-tiap hari membaca, menulis, buat kajian. Membaca, menulis, buat kajian. Dia ni sekarang ketua Hayat Ulama Syariah. Bersih muka ya Allah tuan-tuan sekalian. Bersih muka. Orang macam itu. Walaupun umur dia panjang, tapi dia banyak manfaat. Dan duk bantu ni pelajar Syariah. Dia banyak kira duit dia. Dia ni kaya tau. Pasal dia kaya? Sebab kita dicetak di Saudi dan banyak buku-buku digunakan sebagai teks pengajian. Dan negara memang dia bayar banyak lah. Bayar banyak sebab duit tu digunakan untuk bantu orang susah. Bayangkanlah. Orangnya bersih muka ya Allah. Kita duduk tepi dia tu, kita rasa macam sembang masa minum syai tu, kita rasa macam dengan tazkirah macam dengan kuliah. Kita ni dan beri motivasi untuk kita belajar. Itu contoh orang tua yang hidup bermakna macam Syekh Dr. Yusuf Qaradawi yang pastikan 4 bulan buah buku hebat akan keluar.
Itu panggil keberkatan masa dia, tuan-tuan sekalian. Dah, hebat. Ada orang yang umur dia singkat, tapi dia pun banyak manfaat. Siapa dia? Tuan kita kepada Riyadhus Salihin. Siapa Riyadhus Salihin? Imam Nawawi. Saya pergi ziarah kubur dia. Dia cari di mana? Di Nawar. Mana Nawar? Pedalaman Syria. Bayangkan tuan-tuan sekalian, dia kitab dia ni tuan-tuan banyak. Dapat sampai sekali di masjid-masjid seluruh dunia. Riyadhus Salihin, taman orang-orang yang soleh. Pasal apa kena buang? Kenapa? Lawan kerajaan. Kerajaan yang menindas rakyat. Kita di Malaysia pula, khutbah kata jangan lawan kerajaan, nanti masuk kelompok Khawarij. Oh, Khawarij. Lu tahu apa Khawarij? Tahu apa Khawarij? Di masa tak ada, saya suka cakap panjang. Kalau nak tengah satu Khawarij, Mu'tazilah, panjang kita. Jangan sebab dia suka kamu. Nanti kita masuk kerja nanti, kena hadir khusus BTN, Biro Tata Negara. Dia akan lipat gerakan Islam Malaysia. Ini Khawarij, contoh Khawarij. Khawarij saja. Dah. Tuan-tuan sekalian. Dia lawan sebab cukai menarik, dia bersuara, akhirnya dengan harga mahal, dia tangkap, dia buang ke Nawar, pedalaman. Dia mata muda. Hidup diabadikan dengan buat ilmu menulis. Sampai tak sempat kahwin. Sebab terlalu banyak ilmu, tak sempat dia nak mulai tuan-tuan sekalian. Ada orang pula buat alasan itu, Ustaz, saya tak nak kahwin, nak jadi Imam Nawawi. Tak kahwin. Dia tanya, nulis banyak mana kita? Kau tak apa. Tak nak kahwin, kahwin ke sunnah. Baca syiar ni, itulah abadikan hidup dia. Baik, Imam Nawawi. Baik, kita tahu, tuan-tuan, bagaimana ikhwan nak tersebar? Profesor Dr. Zulkifli, waktu tu pun Al-Malik Hizbul Muslimin, Ustaz Abakar Al-Bakir, Ustaz Ra'unoh, Ustaz Abrak Tamimi, tu pun Hizbul Muslimin. Lawan penjajah British. Tuan-tuan sekalian, ulama-ulama ilmu lebih berhimpun. Indonesia tu pun Masyumi, Majlis Syura Muslimin Indonesia. Pemimpin ni Dr. Muhammad Nasir. Nanti tuan-tuan ada masa baca fiqh dakwah. Banyak buku-buku dia. Dr. Muhammad Nasir. Di subkontinen, almarhum Maulana Mauludi tubuhkan Jamiat Islami. Jamiat Islami. Mauludi tumbuh di Pakistan. Sekarang Jamiat Islami ada 5 buah negara. Yang paling bertindas sekali di Bangladesh. Kebagi Malaysia kita buat demonstrasi kita Bangladesh. Dia dah tangkap 40,000 orang semua penjara dan mereka bunuh dah. Itu Maulana Abdul Qadir Mullah. Penerus yang satu Jamiat Islami dan 7 orang lagi bakal digantung tuan-tuan. Teruk Bangladesh. Teruk tuan-tuan. Sedangkan yang Jamiat Islami orang middle class, orang cedik-cedik macam tuan-tuan, duduk di bank-bank, duduk di sektor penting. Sebab dia nampak Jamiat Islami ni akan gugat pada sekolah di Bangladesh. Sebagaimana berlaku di Mesir, di Tunisia, di Turki, maka mereka nak padamkan kebangkitan Jamiat Islami. Baik. Tuan-tuan sekalian, di Malaysia, akhirnya British laksanakan Ordinance Daurat 1948, diharamkan parti komunis dan parti-parti yang disebut berhaluan kiri. How to define berhaluan kiri? Apa maksud berhaluan kiri? Yang menentang establishment, menentang penjajah masa itu, termasuk Hizbul Muslim pun diharamkan. Jika atau ulama-ulama disumbat dalam penjara, termasuk Ustaz Abakar Al-Bakir. Saya tertarik catatan Ahmad Bustamam ataupun nama sebenarnya Allah Sani, iaitu Ustaz Abakar Al-Bakir diberi makan nasi oleh British, dia campur dedak ayam. Itulah makan ulama ke 5 penjara dia masuk. Tapi kita langsung tak belajar sejarah, tak disebut kita Ustaz Abakar Al-Bakir nak sambut merdeka. 31 Ogos di Indonesia sekarang, kalau kamu tahu, nak cari dalam 100 kereta satu bendera payah. Saya boleh perasan tuan sekalian, dalam 5 tahun ni. Payah semua nak pasang. Walaupun bendera cuma orang letak tempat lain. Bukan orang tak hormat kepada jalan kemilan, tapi rasa sebal. Rasa meluap kepada sebab kita rasa kita dah tak adil pada sejarah. Nak cakap ke? Dalam TV Tuan Abdul Rahman, Datuk Jaafar, Datuk Kuala Berkatan. Betul lah. Mereka sebahagian kecil. Tapi apa kita lupakan orang hak mati, hak buah negeri, hak masuk penjara, keluar penjara. Hak kena seksa. Indonesia pun, mengapa 17 Agustus mereka disambut di semua jalur masyarakat? Tahu tak? Orang miskin Indonesia macam cerita, baca Andrea Hirata, Laskar Pelangi. Saya peminat Andrea Hirata. Nak beritahu, dari zaman kecil lah, nak merdeka macam pertandingan dia buat kampung-kampung, bendera ni, tak ada duit, ambil guni baja, buat jalur, bukan jalur gemilang, sang saka merah putih, bendera Indonesia. Tuan-tuan, semua orang rasa patriotic. Indonesia sebab apa? Dia ada, nak merdeka tu, berpuluh-puluh gambar berjuang dia apa, daripada dia punya goronya, Imam Bonjolnya semua keluar, cutnya dia semua keluar ni, nak gambarkan perjuangan digerakkan oleh semua jalur masyarakat. Tuan-tuan sekalian, jadi tempat kita ni memang tu terjadi oleh pemenang. Namun di papakan tu semua tak pernah masuk penjara. Mereka ni pegawai kerana British. DO pegawai tinggi British. Belajar pun di London. Saya tak nafilah mereka terlibat juga, tapi hak masuk penjara ni, hak mati,
Hak terpisah dari keluarga tuan sekalian, mengapa kita tak sebut nama mereka? Sebab tu akhirnya rakyat akan jadi jemu sambut Hari Merdeka. Tuan-tuan sekalian, saya pasal mari tidak jujur, sebut televisyen boleh. Atau buat kisah wacana tentang Tuan Guru Haji Hassan bin Munas, Kelantan betulkan benda sejarah 1915. Gambar dia tu tergantung, kaki ke atas, kepala ke bawah. 3 hari mayat tak repot lagi. Mayat senyumnya mayat dia. Di mana ambil gambar dia? Gambar dia ambil di Museum Awalan itu Profesor ni Anwar Muhammad yang ambil saya curi, balik dia besar gambar letak di Jabatan Sejarah UKM. Saya pun letak gambar dekat buku Ulama dan Sultan Perjuangan. Jauh lebih panjang, sebab tu dipanggil Tok Janggo. Dia belajar di Mekah, ada Syekh Ahmad Fatani, Syekh Ahmad Ismail Fatani, tuan sekalian. Mana ada tes dia ulama, Tuan Guru Haji Abdul Rahman Linggo, tuan sekalian. Dan negara memang terkenal dengan pengajian agama pada abad ke-19, awal abad 20. Sebab tu Sultan Terengganu pun sultan yang beragama, Sultan Zainal Abidin, tuan sekalian, Sultan Zainal Abidin. Dan nak beritahu, masa tu Tok Kupalo yang hebat. Dan pejuang Pahang pun dia lari. Masa kejap British mereka duduk di pondok Rusila. Rusila tak ada pondok masa zaman dahulu. Kan tempat yang tapak tandas tu. Tuan-tuan sekalian, nak beritahu muslimin dan muslimat sekalian, Tok Kupalo akhirnya indoktrin pejuang Paris supaya tukar daripada perjuangan bela bangsa Melayu kepada jihad fi sabilillah. Sebab tu ada term bagaimana mereka berubah untuk fasa kedua perjuangan. Ini sangat menarik untuk kita lihat, tuan-tuan sekalian. Baik. Jadi masa daulat PKM, Partai Kebangsaan Melayu kena haramkan, API Angkatan Pemuda Insaf kena haramkan, pimpinan Ahmad Mustamam, Awas Angkatan Wanita Sedar, Samsiah Pakai Sultan kena haramkan, Kesatuan Sekerja kena haramkan, tuan sekalian, dan masuk penjara beramai-ramai. Tuan-tuan sekalian, nak beritahu satu tokoh yang kita lupakan. Siapa dalam pemberdekaan? Dr. Burhanuddin Al-Hilmi. Mengapa kita lupakan dia? Sebab semata dosa ni jadi Presiden PAS yang ketiga. Tak adil, tuan-tuan sekalian. Orang ni dah memang masuk penjara, keluar penjara, masuk penjara, keluar penjara. Tahun 1935 ditangkap di Palestin. Siapa nak belajar? Awak dapat PhD. Kita berhenti, tuan-tuan sekalian. Banyak ijazah. Dah. Dia pergi berjuang di Palestin tahun 30. Baru dia pergi, tuan-tuan, ditangkap di Palestin. Tahun 35 juga, siapa dia? Dia adalah syahid. Syekh Izzuddin Al-Qassam. Syekh Izzuddin Al-Qassam juga mati di Palestin. Dia kena tangkap dalam penjara. Dah. Saya kena sebut sebab ada orang dakwa mereka yang pertama Malaysia memperjuangkan isu Palestin. Ada ke boleh claim macam tu, tuan-tuan? Waktu baru kita tahun 35, tahun 37 ditangkap kena penjara di Singapura. Sebab dia buat sebuah akhbar nama Taman Bahagia. Dia kritik Balfour Treaty nak buat negara haram Israel. British pun tangkap dia, tuan-tuan. Orang Melayu duduk sibuk dengan kabaret, sibuk dengan Dolly Enjoy. Orang Melayu di Singapura tahun 30 memang enjoy. Tengok filem Piramli gambar. Kenapa nak filem Piramli? Zaman tu memang betul, tuan-tuan, gambar tu. Nak cari yang tutup aurat tak ada. Tak ada. Zaman tu tidak ada, tuan-tuan. Enjoy. Siapa yang bebaskan? Siapa yang dibebaskan ni? Ialah pedagang Arab Singapura. Itu pun kerana dia dapati Dr. Malik pernah dipenjara di Palestin dan ditangkap Singapura kan isu Palestin. Orang Arab berniaga akhirnya cari duit. Saya lupa nama beritahu tu, mereka lepaskan Dr. Malik Al-Hilmi. Bayangkanlah. Tahun 50 isu natrah, isu akidah. Ni hari ni sibuk pasal akidah. Gerakan Islam lama dah berjuang akidah, tuan-tuan. Bayangkanlah, tuan-tuan sekalian, isu natrah. Maria Hatak ni yang akhirnya dimurtadkan dengan cara yang sangat sistematik. Dibawa ke Kemaman, bawa ke Singapura, akhir sekali dimurtadkan. Nanti baca buku natrah. Tulisan Fatini Yaakob. Tahu si natrah, tahu kan? Baca buku Fatini. Memang boleh keluar memang sangat menarik kisah ni. Dan orang yang berjuang, orang peranan itu adalah Dr. Burhanuddin Al-Hilmi. Kena tangkap tali buluh, kena penjara. Lepas tu kena ISA banyak kali, tahun 60 kena SA, tahun 9. Mengapa kita tak sebut sejarah dia dalam memperjuangkan kemerdekaan tanah air? Sayang, tuan-tuan. Buku-buku Dr. Burhanuddin ni banyak. Banyak buku dia menceritakan tentang ideologi dan sebagainya. Dia seorang yang hebat. Ada setengah yang namanya Suara Al-Islam, di mana Dr. Zulkifli, Dr. Burhanuddin menulis dalam buku tersebut. Sangat-sangat menarik, tuan-tuan. Ini saya nak bercerita takat ni. Okey, saya beri masa dalam 2 minit saja. Lepas tu kita bersoal jawab.
Okey, sambung. Lan. Okey. Habis saja Aulil Daurat diperkenalkan, masuk penjara sebagai ulama-ulama. Mereka menghidupkan gerakan jihad ta'lim di pondok sentral Sekolah Agama Rakyat. Segelintir masuk dalam Biro Agama UMNO. UMNO tubuh pada 11 Mei tahun 1946 di Istana Johor. Istana Johor. Dan orang Melayu masih kuat dengan semangat feudalism. Mereka ni pemuja kepada kelompok bangsawan. Dan memang dari sudut hierarki parti UMNO mengatakan mereka letak orang bangsawan. Dan ini agak berjaya. Datuk Ahmad Kamil daripada Kelantan, Datuk Ibrahim Fikri daripada Terengganu. Kan Melayu tak sangat hormat Datuk sendiri. Akhirnya yang parti Marhain adalah Partai Kebangsaan Melayu Melaya yang dipimpin oleh Dr. Baharudin, Isa Haji Muhammad dan sebagainya. Jadi apabila saja keadaan darurat berita tangkap orang nak jalan penterhad yang selamat tu 3 buah parti besar lah. UMNO, MCA, MIC. Maka segelintirnya masuk Biro Agama UMNO. Ustaz Ahmad Fuadnya, Syekh Allah Fahimnya. Dan ulama-ulama ini akhirnya tuan-tuan buat sidang ulama Selayar. Dan mereka tubuh Persatuan Islam Setanah Melayu. Persatuan Islam Setanah Melayu. Bukan parti, Persatuan Islam Setanah Melayu. Di mana? Di Pulau Pinang tahun 1951. Jadi akhirnya alumni Hizbul Muslimin mereka bersama dalam himpunan ini dan mereka bersetujulah Persatuan Islam Setanah Melayu. Dan banyak jasa dari sudut jihad ta'lim memperkasakan pendidikan Islam, keluarkan beasiswa untuk orang Melayu, untuk sambung belajar di Timur Tengah sebagainya. Dan tahun 1955 pilihan pertama diperkenalkan Tanah Melayu oleh British. Mengapa? British nak persiapkan Tanah Melayu ke arah kemerdekaan, mesti sediakan pemimpin yang akan mewarisi. Ada berlaku tuan-tuan sekalian koalisi, kesepakatan pemufakatan politik UMNO, MCA dan juga MIC. Akhirnya mereka menang, Perikatan menang 51 kursi dan Parti Islam Setanah Melayu yang daftar jadi parti tahun 55 menang 1 kursi di Kriang, Perak. Tuan Guru Haji Ahmad Tuan Husin. Itu pun kuasa banyak pondok-pondok dan madrasah mereka menang. Atau PAS pada awal dikelas parti Tok Lebai. Bukan sekali-kali orang Melayu, pun kaji bagi barat. Macam John Funston, Mai dan juga Mauzi. Ini sejarah awal. Bagaimana? Akhir sekali, anak-anak muda rasa Parti Islam Setanah Melayu dia tidak boleh hidup dengan ketua dia sama penjawat awam, Dr. Abbas Alias, pengarah Hospital Kuala Lumpur. Itu pada lepas yang kedua. Sebab dia penjawat awam, akhirnya anak muda Ustaz Hassan Adli pergi pujuk Dr. Baharudin di Singapura dan akhirnya jadi dia masuk dalam Parti Islam dan akhirnya dan sekalian cepat melonjak sokongan pada masyarakat Melayu dan menang di Terengganu, Kelantan pada tahun 1959. Ini sejarah macam mana awal kita Melayu lah. Lepas tu tuan-tuan sekalian, negara kita hadapi satu lagi fasa demi fasa kebangkitan Islam tahun 70-an dan tahun 80-an. Berlaku 13 Mei tahun 1969. Kuala Lumpur ni berlaku kerusuhan kaum. Kuala Lumpur saja. Kuala Lumpur ni maksud Selangor, kerusuhan kaum. Di Kampung Baru dia bermula tahun sekian. Di Kelantan tidak darah yang tumpah. Kelantan masih yang berpegang kuat kepada agama dengan satu dipimpin oleh Parti Islam, yang kedua pondok-pondok masih banyak. Nabi SAW bersabda, "Man azazinian faqad azani." Bahawa siapa yang menyakiti al-zimmah maka sesungguhnya telah menyakiti aku. Kalau kita kuat pada agama, tuan-tuan, kita boleh pegang, kita boleh buang rasis ataupun ethnocentrism sebenarnya. Kalau kita kuat, tuan-tuan, kita ni apa maksud persaudaraan? Dibagi persaudaraan akidah. Kata Syed Qutb rahimahullah. Dengan sempadan kita bukan sempadan geografi. Sempadan kita bukan sempadan nation state, bukan sempadan negara bangsa, tapi sempadan kita sempadan akidah, kata Syed Qutb. Tuan-tuan sekalian. Baik, jadi akhirnya Datuk Asri yang memimpin PAS setuju untuk masuk dalam campuran. Tun Abdul Razak jadi Perdana Menteri kita yang kedua selepas Tunku Abdul Rahman meletakkan jawatan. Tuan-tuan sekalian, masa tu anak-anak muda merasakan bahawa tidak ada satu konsep check and balance dalam suara Islam. Maka tumbuhlah Angkatan Beliau Islam Malaysia pada tahun 1971 oleh Anwar Ibrahim, Syed Ibrahim Syed Abdul Rahman, Ustaz Razali Muhammad Noor dan ramai figure-figure anak muda Islam ni yang Islamis akhirnya tumbuh ambil. Dan dunia sedang tersimpan dengan kebangkitan Islam, kata John Esposito. Sebab apa? Di tanah Arab berlaku perang Arab Israel tahun 1967. Anak muda Arab berparti memang sosialis Arabism tak beri kekuatan pada bangsa Arab. Tahun 67 Israel perang, dia kalahkan Syria, ambil Bukit Golan, kalahkan Jordan, ambil West Bank, kalahkan Mesir, ambil Sinai. Anak muda kata memang tak kuat. Sebab tu
Lepas ini berlaku kebangkitan Islam. Di kampus dulu, universiti berlaku kebangkitan Islam. Tuan-tuan sekalian. Akhir sekali, kalau kita lihat tanah Melayu pula, kajian Zainal Anwar, Dr. Chandra Muzaffar, kebangkitan Islam berlangsung bila? Lepas 13 Mei tahun 70-an lah. Anak muda. Dia start pakai tudung ni. Abin yang mulakan. Gerakan Abin. Yang juga disebut proksi pada beberapa tahun lepas. Pakai tudung. Muslimat. Lepas tu, kerajaan perkara DEP, Dasar Ekonomi Baru, hantar pelajar-pelajar ke mana? Ke Eropah. Terutama di UK dan juga di Amerika Syarikat. 2 buah negara, tuan sekalian. Di Jepun ni lepas PNI. PNI pula. Dasar pandang ke timur. Sogo Shosho mana Sogo Shosho? Apa Sogo Shosho? Jepun ni? Sogo Shosho. Apa itu? Okey. Tahu lepas Mahathir naik tahun 81. Sekarang kita sedarakan jam kita. Lepas tu juga apa yang menarik ialah kerajaan mula nak hantar pelajar-pelajar dan pekerja teknikal ke Jepun. Ini fasa kedua. Macam mana perubahan dasar luar negara. Sebab itu muncullah macam RPKJ di UM. RPKJ tahu? Baik, saya pusing balik. Saya pusing balik tadi dasar baru yang baik ke UK. Di UK ini orang-orang ikhwan, orang Jamiah Islami yang di luar negeri pergi di UK, di US. Jadi mereka ni anak muda akan terpengaruh dengan gerakan-gerakan Islam ini. Lalu nampak yang memang tu buat ILC kan. Dan kadang-kadang Abin dah pergi belajar di United Kingdom dan sebagainya. Jamaah Tabligh pun tuan-tuan ada akar kekuatan juga di Eropah. Jamaah Tabligh diasaskan oleh Maulana Ilyas di India Utara, tuan-tuan sekalian. Jadi anak-anak muda ni balik akhirnya mereka jadi kelompok middle class. Akhirnya bawa satu kesan besar dalam kumpulan Indonesia ni ialah kebangkitan Islam. Macam mana Perdana Menteri ketiga, keempat Dr. Mahathir Mohamad nak menangani kebangkitan Islam? Macam mana? Buat PNI. PNI maksud penerapan nilai Islam. Dan dia selaras pun dengan masuknya Anwar Ibrahim dalam UMNO tahun 1982. Masuk persaingan sengit antara dua buah parti besar Melayu PAS dengan UMNO. Apa pula dia berlaku perubahan kepimpinan ulama dia tahun 82. Ini yang saya cerita banyak. Tuan-tuan boleh baca buku tu lah, buku hijau tu. Kena baca lah matematik sejarah macam mana kan. Penat tulis tu 5 tahun tuan sekalian. PhD saya 5 tahun. Kan? Nak beritahu macam mana zaman tu kebangkitan Islam berlangsung. Ramai juga. Kalau bahasa tak tuan orang ni sangat memalukan. Kita telah pisah dari zaman Melayu zaman jahiliah. Melayu zaman jahiliah memang suka pergi ke pub, pergi clubbing. Melayu iklan awak dan kapal Melayu zaman ni tajulan. Iklan awak dan kapal Melayu. Serius. Iklan awak cuba cek dan kita pergi ke artik tengok. Seorang berita harian tu memang ada iklan awak. Sekarang ni masih kekalkan iklan apa? Toto, T-O-T-O, tipu orang tak ada otak. Dia iklan awak dah. Berlaku kepada kita, pakai untuk orang muskilat. Nak boleh bubuh ni perlahan lah. Perlahan. Dunia pula berlaku bangkitan Islam. Sebab itu kita cerita macam Syiah boleh berkembang. Tapi sebenarnya pada asalnya ialah revolusi Black Friday di Tehran. Anak-anak muda macam kamu ni buat revolusi Black Friday, jatuhkan Syah Iran, naik Khomeini. Macam tak timbul Syiah Sunni lagi. Dia nak satu kuasa orang Islam yang boleh topperkan proksi mereka dan bawa satu semangat baru. Perempuan semua hijab, pakai calon hitam semua. Tak timbul langsung soal mazhab atau teologi. Ini pada tahun 80-an. Sebab tak pelik kalau pelajar-pelajar sini letak gambar Khomeini dalam bilik dia. Tak pelik zaman tu. Zaman tu tuan sekalian. Dia tak timbulkan Syiah lagi. Tengok. Lepas yang kedua, Afghanistan diserang oleh Soviet tahun 79. Pelajar engineering nama dia Gulbuddin Hikmatyar. Dia yang bangkitkan semangat pemuda Islam untuk lawan dengan tentera komunis Soviet. Tentera Soviet pakat dengan parti komunis Afghanistan dipimpin oleh Muhammad Nur Taraki. Nama Muhammad lagi, Nur lagi, tapi itu komunis. Puluh-ribu kena mati tuan sekalian. Akhirnya pejuang-pejuang jihad daripada dunia ni turun ke Afghanistan. Jadi Afghanistan the training ground of jihad. Parti hebat daripada Arab. Siapa? Dr. Allah. Bukan. Tuan sekalian daripada Jordan. Dia ni orang Palestin. Dia letak jawatan pergi berjihad. Dr. Abdul Azam. Daripada Yaman, Dr. Abdul Bakar Zindani orang kaya. Hantar beribu pemuda Arab sponsor. Orang Melayu kita berani. Bahasa Melayu memang bahasa berani. Serius. Ada sejarah. Sebab tu British sakit kita regimen askar Melayu bawa pada ni Kurkas regimen. Orang Melayu bahasa berani. Sebab tu di sini ada ramai mana masuk perang orang Melayu.
Melayu balik Afghanistan. Balik mana kubur pemuda-pemuda Melayu kita di Afghanistan. Melayu kita balik. Tengok mak rempik. Melayu tayar ni. Tayar depan. Wah. Depan. Wikang tayar belakang. Wikang, widai. Ni pada lah. Kita ada tengok pasal rempik ni. Saya rasa serapu tengok sebab kita balik sama 2-3 pagi ni dah rempik dah. Memang kita kena pelan kenderaan. Dahsyat. Sekali dia minah rempik ni. Masa tu video tu dia gesek helmet pada tak keluarnya api. Berapi. Allah, saya terkejut. Kata gila pun tak macam ni tuan-tuan. Orang gila kadang reti nilai. Kawasan Ustaz Nasruddin Daud Kelantan. Dia tahu gila memang ni pagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz ni belajar Mesir. Orang gila pagi hari cakap agama Ustaz. Ustaz tahu sifat wajib bagi Allah Taala. Sifat wajib bagi Allah Taala ada 20. Oh dah dia. Maka pagi ni ambo nak piti 20 riyal dia. Ustaz dia kata Pak hari ni ginilah dia cuba deal. Kalau ambo wis tahu dia ambo wis tahu tak boleh Ustaz. Kerana sifat wajib bagi Allah Taala itu 20, maka Ustaz wajib bagi piti kat ambo 20 riyal. Ustaz dia pun wajib 20 riyal dah selamat aku balik senyum dia. Ustaz dia kata nasib baik orang dia mari dia kata dia sifat pada sifat wajib Allah Taala 20. Kalau dia mari pagi Ustaz Asma'ul Husna. Sembilan. Habis kata ya piti ambo. Morong after orang gila pun nilai 10, nilai 20. Tiba-tiba anak muda kita tak berhenti nilai nyawa. Apa mana nyawa? Pertanggungjawaban. Tak mengajak kaki anak Adam daripada masyarakat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tanya 5 kali. Masa muda kita tuan-tuan. Kalau tak terlibat di medan dakwah, medan amal Islam nak jawab apa? Saya cakap lagi pagi dengan ustaz-ustaz dia 3 orang sebilik. Elok juga tuan-tuan. Saya kata Jepun, saya cerita kat dia. Cerita apa ustaz ni? Ni ustaz ni dia ni dua orang dia sangat baiklah. Mudah keluar mata, doa menangis tuan sekalian. Saya rock sikit tuan sekalian. Saya cerita apa tu Jepun. Cerita apa Yakuza apa itu Disha satu. Tuan sekalian. Jadi saya cerita kenapa ustaz kita ni. Oh gitu. Oh saya sebut satu-satu. Apa yang terkenal Jepun apa? Jepun reputasi yang bukan sekadar teknologi ya kan. Jepun ni terkenal dengan seks. Seks dunia. Dunia tak apa Jepun ni tuan sekalian. Dunia, dia carta dunia. Sebab apa ni manifestasi daripada jiwa kosong tidak bertuhan. Baik, saya cerita. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, nak beritahu bagaimana dalam keadaan begini, saya nak beritahu macam mana kalau seorang pemuda duduk di Jepun tak tercampak di medan awal. Tak tercampak di medan Islam. Tak ada pengumuman. Saya tak boleh bayang tuan-tuan. Dengan umur 20-an kita keluar tengok budak-budak perempuan ni. Ini risetnya dengan minum arak, dengan mabuk, dengan lepas tu dulu trend. Kalau 15 tahun lepas budak-budak yang Malaysia dan Jepun tengok biasa minum. Sebab Jepun biasa minum. Naik kapal terbang mat, lepas tu budak Jepun tengok order arak, sama minum arak. Lepas tu 40 minit sebelum nak turun di KL, beratur kat tanah, gosok gigi. Sebab kat bawah family dia akan tunggu. Saya kata ya Allah tuan-tuan sekalian. Saya bayang. Lepas tu saya beritahulah kepada ustaz-ustaz dia kata manalah adik-adik kita yang terpilih datang program tuan-tuan sekalian. Dah. Kamu semua kita semua rasa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat paling besar lagi pada kita. Betul tuan-tuan. Saya nak banding Jepun dengan di UK. Jauh tuan-tuan. UK, kalau kita pergi Birmingham, saya biasa ke Birmingham, ahli parlimen pun Muslim. Kita duduk di Birmingham rasa macam duduk di Kahirah. Sebab apa? Jumaatnya ramai. Kedai-kedai Muslim saja. Kedai-kedai Muslim pakai tutup aurat. Ada charity shop lagi. Charity shopnya pun charity for Palestine. Kan? Di Birmingham, kita pergilah mana-mana UK ni dengan 5% penduduk Muslim, tapi 5% yang berkualiti. Tengok TV ada Peace TV. Peace TV, tengok Dr. Zakir Naik berhujah. Lepas tu dibuat rakaman baik tu apa? Syekh Ahmad Didak berhujah. Lepas doktor yang terkenal yang memperjuangkan isu Palestin. Tuan-tuan sekalian. Allah, siapa ingat nama yang pada Muslim Britain Society? Doktor apa yang terkenal? Bukan. Yusuf Islam pun ada. Kat Steve ada seorang yang top bicara tentang isu Palestin. Doktor, tak apalah, saya lupa saya ingat balik. Nak beritahu tuan sekalian, dari sudut bi'ahnya memang lebih orang di UK dari sudut kepada Islami. Bagi saya Jepun sangat mencabar. Sangat mencabar tuan sekalian dah. Tengok pada boleh terlibat dengan jemaah, Masya Allah, Alhamdulillah. Dengan istiqamah lah. Hari-hari kawan-kawan kita, adik-adik kita belajar Indonesia ni, biar mereka ni duduk berjemaah, tuan-tuan sekalian.
Tu nak beritahu. Tengok ada bi'ah Jepun, Masya Allah, tuan sekalian. Pening. Tengok keadaan ni. Sebab itu saya fikir, kalau Jepun dapat Islam, orang Jepun dapat Islam, mengenai dunia Islam, tuan-tuan. Dengan tak disiplinnya, bersih, tepat masa, tuan sekalian. Allahu Akbar. Nak banding pula kita Malaysia. Malaysia pula ada ustaz kan? Ustaz Wan Asri, tuan sekalian. Faham tak Wan Asri? Musyarat pukul 9, pukul 10 orang lagi. Agak dekat Ustaz Wan Asri. Faham belakang tu. Walk the talk ni memang Jepun dahsyat lah. Dari segi masa, kebersihan. Kalau mereka merintah dunia, mereka Islam, maka merintah dunia nak Islam, tuan-tuan. Itu tadi. Jadi, ni medan dakwah kita sebenarnya. Baik, saya buka soalan. Saya ingat masa ada sekitar 10 minit. Nanti kita sambung lagi. Malah kalau forum, tanya macam soalan insya-Allah. Sila, dalam masa terbatas. Ada? Semua dah pergi ke fanpage saya tidak? Fanpage. Sebab saya duk baik kongsi kat fanpage tu. Allah. Fanpage. Mana kat? Nama betul? Wan. Ada ustaz depan. Yang gunakan ni kerja saya. Dia tak ustaz depan. Sebab kerja saya tu di belakang kuliah-kuliah ni. Saya pun tak boleh tulis mengarut lah. Ustaz je baik, warung. Itulah kerja-kerja kita. Siang malam petang masuk wajib surau untuk kuliah. Jadi dalam campaign saya banyak kongsi. Banyak kongsi maklumat-maklumat, program-program, insyaAllah. Boleh? Ya. Jadi awal tadi tak cakap kan, macam mana ulama kita dia tak nak bertemu secara keras tu. Dia nak masuk akidah tu dia guna macam seni kan, buat bagi lembut. So sekarang ni tengok macam ada jugalah proses yang artis media dia mula kepada ajak ramai-ramai. Tapi setakat keberkesanan betul. Sebab kadang-kadang tengok ada jugalah yang cerita-cerita artis dia nak terbuka dia cerita pasal Palestin tapi backstage tengok macam mengecewakan juga. So apa pandangan Ustaz keberkesanan ni? Okey, masih. Alhamdulillah hijrah artis besar, gelombang berlaku dalam tempoh 3 tahun sangat besar. Di Indonesia 10 tahun lepas, kita lewat dalam 7-8 tahun di Indonesia. Ada seorang jami nama Kiai Rahmat Abdullah. Kamu kena baca tulisan Kiai Rahmat, memang best sastera dia, pemikiran sangat hebat. Dia tulis dalam Majlis Tarbawi, juga editor Majlis Tarbawi. Dia ambil grup-grup artis hijrah baik, dia tarik dia buat usrah. Akhirnya lahir daripada grup usrah artis ni orang macam Deddy Mizwar. Deddy Mizwar pengarah filem yang hebat Indonesia. Pernah baca tak? Pernah tengok tak filem Kiamat Sudah Dekat? Dia Deddy Mizwar. Ada lagi Sang Pencerah, Sang Murabi, Laskar Pelangi. Di bawah kalau kat bahasa Indonesia dah hampir dekat 100 filem-filem yang bertemakan nuansa hijau ataupun Islami. Termasuk sebab mungkin PKS, Partai Kesejahtera Partai Islam Satu Kuat, mereka ni collaborate dengan kerajaan. Mereka duduk satu kabinet kerajaan. Sebab sistem Malaysia tak sama sistem kita. Dia hantar ke perwakilan kerajaan berdasarkan undi popular yang parti tersebut dapat. Baik, jadi Indonesia ni banyak sinetron yang Islami, filem Islami. Akhirnya sampai kat kita artis berjaya pun ramai. Saya kira Malaysia pun lebih 100 orang lebih daripada pengarah filem, tuan-tuan, pembit filem, pembit drama, artis berlakon. Kita buat, saya grup saya nama dia Muzika. Majlis Usrah Artis dan Karyawan Seni Muzika. Okey, dalam bab ni saya terlibat sebagai nakib dan yang jadi masuk adalah Ustaz Syed Qadi Al-Jufri. Syed Qadi Al-Jufri selebriti kita. TV 9 Alhamdulillah. Jadi dalam usrah ni kita gilikan atas nakib. Kita bawa pergi ke Tok Guru Dr. Harudin jadi nakib. Kita buat sistem nakib jemputan. Memang mereka memang menangis sebagainya. Dan Tok Guru Dr. Harudin sebut bahawa artis ni mereka hijrah. Mereka ni kena bantu gerakan Islam, bantu perjuangan Islam dengan mereka aktifkan diri sendiri, tapi ubah liriknya, ubah penampilan. Saya tengok ada artis yang dia pergi ke Palestin, saya faham, saya kenal pun. Sebab dia tidak libat dengan usrah. Dia kalau sekadar semangat-semangat dia tak boleh. Sebab dia kena masukkan elemen ilmu, al-fahmu tadi. Macam artis yang bawa usrah macam Zua Ekspedisi. Zua, usrah dia hadir, sembahyang Jumaat dia committed, lepas tu dah hafal surah Yasin, lepas tu apa lagi? Kita paksa dia suruh belajar Al-Quran. Lepas tu tuan-tuan, dia juga puasa Isnin Khamis. Jadi ramai artis yang golongan rock sebagainya terlibat dengan usrah kita. Termasuk artis Abi Abadi tak pakai purdah dah. Saya tak kata wajib pakai purdah, tapi orang macam dia wajib pakai purdah. Sebab apa? Comel.
Orang muslimat kena ingat, kalau kita comel kita buat fitnah pada. Kesian lelaki pun semua tengok kita semua kan. Ini hebatlah everybody. Dia berapa mudah dah, saya terkejut. Daripada tuduh trendy, lepas tu pakai tuduh labu, comel dah. Lepas tu pakai pudar pula. Ya Allah kata, moga everybody ni. Jadi dia banyak boleh tarik orang. Arti ni macam tu saya buat buat ekspedisi. Saya pergi minggu lepas tu rumah panjang Padawan. Padawan di kampung Senang Rawang. Allah jauh tuan-tuan. Tapi seorang kerja dakwah ni Allah campur rasa manis sebenarnya. Sebab apa? Kita mikir kalau aku mati, alhamdulillah aku hidup dalam dakwah. Kita mikir gitu. Jadi Zual tak bawa kita main dalam kapuk tahun sekalian, dan ekspedisi dia boleh pilih. Dia ekspedisi banyak dalam kemanusiaan. Ekspedisi dia banyak dalam kemanusiaan. Dia walaupun dia kategori dia heavy metal, tapi banyak lirik yang GSK itu yang ketuhanan dan kemanusiaan. Semangat yang hilang lagu-lagu dia. Jadi lagu-lagu harmoni itu memang orang minat. Jadi adanya budak-budak muda pakat mari. Biasa mana-mana saya pergi, dan ustaz saya pergi kita bawa portable mikrofon. Dia menyanyi setelah aku, budak ramai kita pun start pula ceramah nak dia mana kita buat semayang. Pak budak main. Dia bubus lagu. Itu cara kita nak tarik. Mana artis ni ada cara dia. Dan termasuk filem-filem saya macam Perry Andre. Perry Andre mula main poin Usrah, dan akhirnya dah keluar ada filem, ustaz mau tunggu apa datang. Dah, kau kata apa ni nak ajar ke panggung? Tuan-tuan segini. Kita kena, kalau kita tak buat filem sekalipun, tuan-tuan, orang tetap ke panggung. Tak ke panggung. Lepas tu bayar kalau gerakan Islam mereka. Kalau gerakan Islam mereka, tuan-tuan semua apa hiburan Islam? Apa hiburan Islam? Apa nak tunjuk tuan-tuan? Indonesia tengok daripada Nobel, Buya Hamka di bawah naungan Kaabah angkat jadi filem bertanding Oscar di mana? Perancis, Kanada. Filem Malaysia, filem apa tuan-tuan? Jangan pandang belakang. Congkak. Hantu rempit. Tuan-tuan sekalian, hantu rempit ni hantu Tok Mudin pula tuan sekalian. Lulang sini mati, kita gangster tuan-tuan. Bini-bini ku gangster. Muncul bini ku muslimat tuan-tuan. Tapi tahu filem-filem sampah. Sorry. Memang filem sampah Malaysia. Ya, teruk sangat filem Malaysia tu bandingkan filem memang. Tuan-tuan ambil satu kisah pasal orang miskin dan kasut. The Children of Heaven. The Children of Heaven. Dah. Tak usah bincang hak Syiah dia tu dekat filem dia tu. Dah. Susah juga sebab kan isu Syiah dah. Sikit Syiah ke apa ya tak. Pakai jubah hitam ke Syiah. Mana dah. Dah tengok Hasan Hussein. Hasan Hussein kan. Hasan Hussein. Ada cucu Nabi, nama cucu Nabi kita sumpah Hasan Hussein sudah ada. Mana dia dah main dah dia main pemikiran tu. Kita beritahu sahabat-sahabat sekalian. Kan? Kita beritahu sahabat-sahabat macam mana kehidupan pada hari ini. Contoh tadi The Line of the mana filem-filem kita kena buat dah. Sebab kalau kita main tak TV television, kau kan tak pagi subuh sampai kepada mengaji Quran, Yasin, Surah Ar-Rahman. Ayu bawa siapa pula mati yang ini? Dan buat TV betul. Akhirnya dia buat sidang meja bidak tuan-tuan, dia kata guru bincang. Rupanya kita rakyat Islam ni sampai masa kan kena ada alternatif. Indonesia apa-apa Samurabi, bajet murah tapi berkesan. Juta lah tuan-tuan Samurabi. Tentang kisah Kia Rahmatullah. Kalau patutnya kita ni, saya lepas tak ada silap filem lah. Kena patut gini, kalau program kita biar rasa santai sikit, ada kisah silap sebenarnya. Kalau Samurabi pasal, tengok ramai-ramai. Sebab di balik kisah ada sejarah perjuangan. Kakak boleh cari internet, tak? Tak, ada waktu tengok ramai-ramai kan. Kita nak orang sedih. Tuan-tuan kelompok militer, cuba berfikir luar kotak. Fikir. Tak? Bukan sekali kita tengok halaman tak. Macam mana kita boleh hasilkan filem Islamik? Termasuk buat filem-filem pendek, Pelayan Pajar tu buat filem-filem pendek itu sangat berkesan. Saya bercakap sebab saya buat. Untuk tengok filem Oleh. Oleh? Oleh dia RM1 juta tu. Oleh tu kan, walaupun saya sebagai pacak tadi. Ustaz buka macam budak. Jadi macam mana kan? Tapi apa RM500,000? Okeylah RM500,000. Kita ambil macam ni yang fenomena vlogging ni, tuan-tuan sekalian, ialah Lutfi macam kita, dia usrah dia asal dia. Dia usrah kita dah kerja dan dia balik buat filem. Oleh lepas tu apa dia? Apa dah filem sebab ada cacat di Istimewa Terbaru tu. Apa itu? Gua Eko Enta. Yes, Gua Eko Enta. Gua Eko Enta tu filem pendek sebenarnya. Jadi Gua Eko Enta tu.
Kan nak beritahu mana kita grup ustaz kita fikir tak boleh. Duduk boleh filem tu haram, filem tu sampah, filem tu dah tuan-tuan sekalian seni artificial dah. Apa yang kita boleh buat pada ini? Muncul bagi arti-arti tadi, akhirnya kita boleh bincang dah. Macam mancung yang panjang tu memang kepala bimbon tu. Mancung yang panjang main gitar tu memang kepala bimbon. Yang duduk dah rockers dalam 80-an. Dah macam bok Lokman dalam 80-an, nama atas sekali. Sebab apa? Isabella. Bok Lokman tu royalty tak tahu berapa ratus ribu kan. Bok Lokman tu. Tapi bila dia hijrah, tahap pertama, dia buang semua, dia kata pakai kesombongan. Semua dia buang. Tapi kita masuk dalam grup usrah akhirnya, alhamdulillah. Dan dia pun ada background agama daripada Ma'had Hamidah Kajang. Dia first batch tu. Hamidah Kajang sebab tu baca hadis tak kekok, baca Quran tak kekok, dia terima. Suara sedap pada kita. Dia ni cicit Tok Kenali. Nama dia Muhammad Hakim bin Luqman bin Ahmad bin Yusuf Al-Kenali. Siapa tu? Cicit Tok Kenali ya. Ulama kita kan. Dia kita panggil Black-in. Black-in, baka, keturunan. Mudah dia tak bersebut Quran, semai tahajud, menangis masa berdoa sebab mungkin keturunan. Jadi yang macam ni memang tak boleh nafi, memang mereka ada crowd. Saya pergi konsert bersama dengan siapa lagu Cinta Untuk Nabila, Ustaz Razif Melisa kan. Mari-mari tu, ni, orang tua ni, muslimat ni, bawa anak, dia kata Ustaz, saya lupa minat Ustaz, dia kata. Dia mesti bawa anak dia, ni nama Nabila nanti. Ya Allah. Siap letak nama Nabila anak. Ya Allah. Saya pun faham, ramai tu bukan kerana minat Ustaz ni tuan, minat apa? Roh tadi kan. Jadi, dia pun masa kita mana arti ni, boleh kita manfaatkan untuk jalan perjuangan dan dakwah. Kita kena ingat kawan-kawan. Kena ingat, arti ni ada tarikan persona dia. Contoh macam, contoh sekalian, macam Najwa Latif. Tengok kali sama 4 juta. Tengok kuliah sirah Ustaz ni tuan, 40 yang dah kan. Marah. Maka aku sedar dirilah kan. Bahawa artinya memang dia ada tarikan persona dia. Maka kita pun buat daripada gerakan musikal ni kita buat ziarah. Macam kalau turun ke Ipoh macam ke Pelamir, buat pun suka ziarah. Itu ramai saya kalau ikut buat dia sentiasa kita buat ziarah. Jumpa arti-arti, alhamdulillah. Banyak juga dah yang boleh tutup aurat dan sebagainya. Tapi siapa kati artis yang berhijrah tapi tak ikut usrah, tak ikut halakat ilmu, akhirnya dia buat U-turn balik. Memanglah sebab tu kefahaman sangat penting. Kefahaman sangat penting. Kalau sekalian, ni nampak yang sedang gairah ni lah Samsu Yusuf Aslam, KL Gangster. Dia tadi Ustaz Azhar itu jumpa dia kan. Ustaz Azhar kata apa? Mu KL Gangster, aku Gangster KL dia. Lepas ni tengoklah, ayat keluar filem Islami. Mana tangkap dia dari Islam umrah ni, balik dia masuk usrah. Kadang-kadang saya ingat ialah mental block ni tangkap lama dah dibina oleh pihak pemerintah. Gerakan Islam, gerakan takfir, Khawarij, suka kata kat orang. Padahal dia tak duduk dengan ahli gerakan Islam ni, tuan-tuan sekalian. Orang ni PhD Tokyo, orang ni PhD Peter, orang ni PhD UKM. Orang hebat-hebat saja dia jemaah, tuan sekalian. Akhirnya mereka sedar bahawa mereka duduk ni dengan orang hebat-hebat. Macam Abi Abadi lah. Dia dengar kita ceramah tu, dia habis. Dia kata dia tak pernah dengar ceramah sehebat ini. Apa? Dia selama ni dia kata tuan-tuan saya macam tuan-tuan dulu lah. Orang dah kata gerakan Islam ni suka kata kat orang, suka kafir kat orang. Dan orang-orang politik yang berhimpun dalam gerakan Islam sebenarnya. Sebab kita duduk dalam jemaah Islam ni bukan suka-suka sebab Nabi suruh talzamu jama'atul muslimin wa imamahum. Hendaklah kamu bersama-sama dengan jemaah Islam dan kepimpinan mereka. Saya kalau tidak ada surah Nabi, surah Al-Quran, saya suka bersendiri seorang-seorang. Tapi dia tak akan selamat di akhirat. Tadi saya mulakan ayat apa ni? Ba'dhum saya semua wal mu'minuna wal mu'minat. Masa ayat tadi? Ayat mula-mula. Ayat apa surah At-Taubah ayat 71. Maknanya orang lelaki dan orang perempuan, sebahagian mereka merupakan penolong, merupakan pembantu kepada sebahagian lain, dan mereka menyuruh kepada perkara makruf dan mereka mencegah kepada perkara mungkar. Banyaklah tuan-tuan, ayat-ayat itu kita banyak. Jadi terpaksa, tak ada pilihan. Kalau kita nak letakkan agama Allah pada tempat tinggi, kita kena berjamaah, amal jama'i. Nabi Isa AS, tuan-tuan, dengan Hawariyun, Nabi dengan para sahabat. Dan Nabi berpesan bahawa sepanjang zaman ni akan ada taifah.
How to define taifah? Taifah, kalau bahasa sains politik, dia panggil vanguard. Vanguard ada satu kelompok yang akan jaga dasar dan ideologi gerakan. Kita namakan taifah. La tazalu taifatum min ummati zahirina 'alal haq la yadurruhum man khalafahum hatta ya'ti Allahu bi amri. Akan senantiasa ada satu golongan, satu kumpulan, satu jamaah dari kalangan umatku yang akan terus menzahirkan kebenaran. La yadurruhum man khalafahum. Tidak memudaratkan mereka barang siapa yang menyalahi mereka hingga datang ketentuan daripada Allah. Mana kita ni kena jadi tali yang sama menyambung daripada zaman Nabi memperjuangkan agama Allah. Tuan-tuan, kalau kita nak berjuang, Allah tak peduli pun kita. Nanti ada masa saya cerita pasal perang Tabuk. Bila lagi? Ada slot saya. Nanti kita sambung. Apakah justifikasi semua orang kena terlibat medan amal Islami sebagaimana kisah sirah perang Tabuk dan juga Allah turun ayat Quran dalam kisah perang Tabuk. Memang sangat seronok. Kalau sahabat-sahabat dah hafal kisah ni, saya rasa kita istiqamah sampai mati, kita akan tinggalkan perjuangan. Kita akan tinggal perjuangan. Sebab kita nak tinggal, nak rasa seronok-seronok, kita duduk depan cermin ingat balik ayat illa tawfiru yu'adzibkum azab Allahu akbar. Allah janjikan dengan azab. Orang tak berjuang ni Allah janjikan dengan azab. InsyaAllah kita sambung. Ini masa dah habis. Kita sambung lain kali. Nanti manakan forum, siapkan soalan untuk tanya forum kali. Untuk jimatkan masa. Untuk jimatkan masa. Okay, terima kasih kerana sudi menjadi pendengar yang baik. Semoga Allah Ta'ala letakkan tapak kaki kita di atas jalan pengabdian untuk meninggi dan membenarkan agama Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.